Ya dia dah record ke belum ni? Okay, you are recording. Okay, dia dah start to record. Kena make sure betul-betul ni. Kalau dah penat cakap sekali dia tak record. Alright, okay, dia dah record. Okay, so untuk sesi kita kali ni, saya akan cuba bagi briefing seringkas yang mungkin. Kalau tengok slide ni banyak. Ada 48 ke apa, saya tak ingat ni. Yang ni you boleh baca sendiri. So you boleh download this slide daripada file. Dekat dalam kita punya team ni dia ada file section. And then you click, then you boleh cari dekat folder motor starter. Then you boleh tengok. Okay, objektif. Ini baca sendiri. Saya tak perlu nak pergi go through satu-satu, tak sempat. Okay, so actually kita akan buat 3 part macam saya cakap tadi. The first part is DOL, second part forward reverse. Motor awak boleh pusing ke depan ke belakang. Lepas tu kita akan buat start delta. Okay, boleh pergi Okay, then ini quiz ni tak apa, nanti kita bincang kemudian. Lepas tu, okay, yang pasal assessment ni, you boleh refer to the Yulian Dr. Wahida. So actually dalam motor starter ni dia ada berapa orang? 4 orang tau, instructor. Saya, Dr. Wahida, Dr. Syarikia dengan Dr. Khairul Anwar. So masing-masing jaga section masing-masing. Then kita ada buat satu Yulian, satu account tu, maksudnya you boleh buka dan you boleh tengok lah macam mana cara assessment ke, nak submit file tu kat mana. Okay, ni safety ni boleh baca. Since you buat guna simulation ni, so you tak perlu risau. Salah sambung pun dia tak meletup pun. Lain lah kalau you buat kat lab kan. Itu kita kena jagalah. Tengok safety tak ada apa. Okay. Ni pun tak payah. Best wiring practice. So kalau dalam practice, you kena make sure you punya connection tu kena proper. Maksud dia you punya kabel tu bila you buang dia punya bahagian penempat tu, getah tu. So make sure dia tak boleh expose. Maksud dia you kena buat ngam-ngam je. And then you kena masuk lekat dia punya terminal tu, you screw. So make sure you kena properly tight lah. Jangan longgar ke ataupun nampak dia punya konduktor tu dia ada exposure kan. So benda tu penting. Saya dulu masa buat praktikal tu saya kena marah dengan technician kalau sambung tak betul. Okay, then ini cara penyambungan yang kemas. So sayangnya awak tak boleh nak perform lah. Mungkin awak ada buat pada, kalau macam you ada masuk bengkel wiring, you ada pengalaman lah buat benda ni. Okay, ini pun nampak boleh lah kemas jugalah kot. Sorry tak kemas, ni back wiring. Dia tak proper kan, tengok dia punya connection dia bersimpan siu. Wire pun tak dia punya panjang dia tak sesuai lah kepanjangan dia. So ni tak ada apa. Ni pun parallel wiring semua awak tahulah kan macam mana sama parallel siri. Okay. Kalau siri ni kalau satu mentol burn terbakar, so dia tak akan menyalakan mentol yang lain. Sebab litar awak jadi tak lengkap. Okay, ni connection untuk DOL. So ini dia punya diagram. So nanti saya akan cerita balik kita tengok diagram yang lain lah. Okay. Dan satu lagi bila you nak buat connection, so make sure you kena tahu dia punya simbol untuk setiap part. You kena tengok lah apa itu switch, apa itu normally open, normally close. Lepas tu dia ada coil. So this one is coil. Nampak ni coil. Saya keluarkan pen. So this is coil. Okay. So dia ada macam-macam lah. You tengok lah. Dia akan keluar. Oh dia kalau bunyi. Mana saya boleh bunyi. Okay. Okay, cuba fahamkan lah. You kena pada identify dia punya simbol. So macam ni normally close. Nampak? Dia ada simbol ni. This one is normally close. So, normally close tu bermaksud kalau you tak energize pada coil device berkenaan, so secara semula jadinya normally maksudnya kebiasaannya adalah litar dia tertutup, maksudnya dia contact. Tapi kalau you energize the coil, so normally close tu dia akan jadi open. Dia akan jadi sebaliknya. Okay, macam yang ni normally open. So yang ni sepatutnya dia punya line dia dekat atas sikit. Bukannya dekat bawah. So this is normally open. So maksud dia kebiasaannya initially the contactor tu is open. Dia jadi litar buka. Tapi bila you energize the coil, so nanti yang normally open tu dia akan jadi close. Dia akan jadi sebaliknya. So nanti kita akan pergilah untuk tengok open dan close, normally open dan close tu apa benda. Okay, ni saya banyak skip saya tak perlu cerita detail you boleh baca lah. Kan cerita detail kan bosan pula dengar banyak sangat slide ni. Kita sebenarnya ni lebih kepada hands on bukannya nak cerita teori sangat. Okay, yang ni DOL So yang ni this is the power circuit So dalam you buat motor starter ni, so actually nanti you akan ada 2 part. Satu is power circuit, satu lagi control circuit. Dalam DOL nanti, okay, DOL.
So nanti you akan ada dua bahagian litar awak. Yang ini power circuit lah, yang kita tengok ni sekarang ni power circuit. So satu lagi is control circuit. So you kena tahu identify dekat mana bahagian control, yang mana bahagian power. So maksud dia power ni, so power ni biasanya kita deal dengan 3 phase. Kat sini you akan bekerja dengan 3 phase system. Maksud dia ni red, yellow, blue. Maksud dia ni VAN contohlah, VBN, VCN. So dalam kita ni utility company dia supply voltage, kalau dalam phase is 240 volt. Setiap phase tu sama voltage, frekuensi yang sama 50 Hz, tapi dia ada shifted by 120 degrees to each other. So then yang 3 phase ni, so this 3 phase system yang ni power circuit ni. So ni yang akan run kita punya motor. Contoh ni kita pakai motor ni induction motor. Induction. I tu stand for induction, M tu motor. So induction motor banyak diguna pakai dalam industri. So sekarang ni banyak orang dah tukar pergi kepada permanent magnet. So that one, tapi yang tu motor tu lebih mahal lah. Okay, so this is your contactor. Yang ni part ni, okay, this part is your punya main contactor. Nanti kita akan compare dengan diagram. So yang this one, so this is the protective device. So kita namakan dia thermal overload relay. So nanti saya akan detailkan apa fungsi thermal overload relay. Okay. Kita pergi pada ni, yang ni tak ada apa. Kita just concentrate ada 3 ni, DOL, star data dan juga ada satu lagi forward reverse. Yang 3 part ni yang kita akan concentrate. Yang lain tu you boleh baca sendirilah. Kalau yang advance ni, kalau you berminat pasal motor ni, nanti sekarang you tahun 1 kan. So nanti tahun 4 ke nanti you boleh ambil elective subject. So nama subjek tu modern electrical drive. So kita akan concentrate pada this part. So yang ni dia lebih advance lah, dia punya control teknik dia. So dia guna vector control. Maksudnya dia melibatkan banyak power electronics, power electronic converters. Okay, yang ni tak ada apa, baca sendiri, motor starter component. Okay, yang ni penting sebab since awak tak masuk dalam lab, sebab kita hanya bekerja depan komputer je, simulation je. So make sure you kena tahu you kena relate lah apa benda yang kita model dalam simulation. Contoh dia dalam device yang pertama adalah push button. Nanti saya boleh tunjuk dalam model simulation push button tu macam mana rupa dia. So actual punya device, ini rupa dia. Kalau you tengok dekat lab, you akan jumpa lah benda ni. Dia ada 3 button, yang warna hijau tu biasanya. Okay, so yang the green colour. Okay, green colour ni is start button. Ni warna green. Saya pun tak nampak daripada sini. So start button. So di mana start button ni? So kita punya contactor dia asal dia adalah normally open. This is normally open ni. NO yang ni. So ini start button. So maksud dia selagi you tak press the button, selagi tu you punya litar tak lengkap. Maksud dia tak ada contactor. Dia tak ada contact between these two terminal. Terminal ni dan juga terminal ni. So, maksud dia seolah-olah ada spring lah. Kat sini katakan ada spring. Ni spring. So kalau keadaan asal, spring tu akan tendang you punya ni. Kan contact tu. Maksudnya dia akan buat litar awak jadi litar buka. Dia tak contact. Tapi bila once you press, bila you tekan, so dia akan make it contact lah. Maksudnya dua terminal dia akan tertutup. Maksudnya dia akan jadi daripada normally open, so this one normally open, dan dia akan jadi close. Ditutup. Ini berlaku bila you press the button. Tapi you kena ingat, bila you release the button, bila tangan you angkat, takkan you nak tekan sepanjang masa kan. So bila you angkat, sebab spring ni nanti dia akan tolak. Maksudnya dia punya ni, this contact ni, dia akan tertendang balik, terkeluar kan. So maksudnya litar awak akan jadi litar buka. So itu yang you kena ingat. Okay, so berbeza dengan untuk stop button. Ni stop button warna merah ni. So this is your stop button. Stop button yang warna merah ni. Stop button. Boleh nampak Sorry lah tulisan tak proper sebab saya tulis dari jauh ni. Stop button is normally close. Okay. So maksud dia kalau you tak tekan, asalnya dia adalah close. Contoh kat sini spring ni mungkin daripada bawah. Ini spring dia spring tu dia tolak ke atas lah. Maksud dia akan push up, shift your punya contact tu ke atas. So then dia akan buatkan keadaan asalnya kalau you tak tekan, litar awak jadi litar lengkap. Dia akan jadi normally close. Ni normally close. Tapi once you press, katakan you tekan daripada sini, ni you press. So bila you press, maksud dia you tolak spring tu ke bawah.
So mean you punya litar akan jadi litar buka. Sebab itu gunanya untuk stop button. Maksudnya bila you tekan stop button, asal dia close, tapi bila you tekan dia akan jadi open. Maksudnya dia akan putuskan litar. So everything you punya motor running tu dia akan berhenti. So you kena pasti tahu. So maksudnya kalau dalam lab ni dia orang kena tahu bila dia orang baca diagram, dia orang akan nampak simbol normally close, normally open. So dia orang kena identify kalau normally close nak guna button mana? Start button ke stop button? Itu tujuan dia. Okay, ni untuk push button, saya rasa benda ni you tahu. Kita just cerita dia punya basic dia. Okay, this one is contactor. Ini rupa contactor. So contactor ni sebagai kita punya switches, switch. Switching device. Switching device. So maksud dia switching device yang kita pakai ni, kita boleh categoriskan contactor ni sebagai mechanical switch. Mechanical switch ni maksud dia, ini orang mechanical lah kan. Maksud dia design dalam tu, dia punya construction dia ada spring, ada contactor, ada solenoid ke apa benda, ada coil kan. So di mana dia ada limitation, dia ada kelemahan dia. Di mana switching ni dia tak boleh operate at very high switching frequency. Dan dia tak boleh perfectly on and off. Sebab dia ada bouncing. Bila dia nak contact atau bila nak lepas litar tu, dia akan ada macam spring lah, dia ada bouncing. Dia tak perfectly turn on and off. Okay. So berbeza kalau you masuk dalam kelas power electronic nanti, saya dalam masa sama saya promote lah power electronic ni. So nanti you akan guna switch tu, dia nama dia solid state switch. Dia gunakan macam NPN junction kan. You ada belajar kan macam BJT, MOSFET, IGBT. So yang itu kita boleh operate at very high switching frequency. Tapi yang ni dia ada limitation. So biasa kita guna ni bukannya untuk application yang advance lah. Macam conveyor dia bukannya advance sangat kan. So kita pakai yang low cost punya approach lah. Maksudnya menggunakan mechanical switch. Okay, so dalam contactor, dalam contactor ni, you kena tahu, benda yang penting ni, you kena tahu nak identify dia punya terminal. So terminal yang ada dekat sini, dalam gambar ni, sekejap saya tengok. Selepas ni slide apa-apa. Okay. So pada contactor ni, you akan tengok dia ada, kalau you tengok betul-betul kat sini, contoh dekat sini, you akan nampak ni, T1. Ini label dia T1. So this one, okay, ini saya tulisnya T1. Yang ni T2, T3. Ini L1 kan, L1. L2, L3. So yang saya tanda warna hijau ni, so kita kenali dia sebagai, saya tulis kat tepi ni power terminal. Power terminal. So mana dia punya label tu yang saya tanda warna hijau tu. L1, L2, L3, T1, T2, T3. So maksud ni ini adalah connection your punya 3 phase. 3 phase wire, 3 phase system lah. VA, maksudnya ni daripada incoming line. Contoh you daripada company TMB punya connection kan, VAN, VBN, VCN, 3 phase system. Then so dalam ni dia punya switch. Seolah-olah switch ni kita boleh represent sebagai ni lah. Maksudnya you ada 3 terminal ni tadi kan, L1, L2, L3. So yang bawah ni adalah you punya, yang ni input terminal. So this is input, here is output. So the output terminal yang ni T1. L1 ni dia connect pergi pada T1, L2 pergi pada T2, L3 pergi pada T3. So this is your switch. So dalam ni soalan dia ada switch. Ni. Switch dia, asal dia, kebiasaan dia adalah normally open. Ataupun kita boleh symbolize dia punya connection ni macam seolah-olah macam ni lah. Saya patutnya dudukkan macam ni tadi. Normally open. Yang ni normally open. Okay. So selagi you tak energize the coil, so nanti dekat contactor ni dia ada coil terminal. Selagi tu you punya litar ni dia tak akan tertutup. Asal kebiasaannya kalau you tak energize dia jadi litar buka. Ini litar buka. So maksud dia yang ni daripada 3 phase system ataupun daripada TMB lah saya tulis. So di keluaran ni T1, T2, T3 ni nanti you akan connect pergi pada tu thermal overload relay. Thermal overload relay. Ataupun selepas overload relay dia pergi pada motor lah. 3 phase motor. Kalau you tengok diagram yang saya tunjuk sebelum ni, daripada 3 phase system dia ada contactor. Sebelum nak sambung ke motor, tengah-tengah tu dia ada thermal overload relay. Thermal overload relay tu sebagai your punya protective device. Nanti saya cerita kejap lagi. Okay, so first kali you kena tahu dekat contactor ni, this device dia ada power terminal. So the second is, kita namakan dia sebagai, ambil warna merah lah. Ini 2. Control terminal. Saya namakan dia sebagai control terminal. So di mana control terminal ni, kalau you tengok pada
foto device ni, you boleh perasan dia kat sini dia tulis ada normally open ni, ni NO saya nak tulis balik kat sini. Okey, ni NO, normally open. So dia ada normally close. Lepas tu dia ada kat sini pun ada satu lagi, normally open, ada dua pasangan, normally close. Kat atas ni ada normally, dia maksudnya dia punya connection mungkin kat bahagian atas, dekat body yang berwarna putih ni, yang lebih cerah ni. Yang gelap tu dia ada terminal untuk power terminal L1, L2, L3. Yang ini bersama T1, T2, T3, tapi dekat yang bahagian yang berwarna cerah ni, putih ni kan. So dia ada control terminal, normally open, normally close. Dan dia ada satu lagi coil. Ni. Saya tulis huruf pen warna lain Okey, nampak kat sini dia tulis A1. A1. So this one A2. A2. Okey. Okey, so kalau tengok normally open ni kat sini dia masuk dia kat sini, katakan ni normally open terminal untuk masuk. Okey, yang masuk saya tandakan sebagai plus. Yang keluar ni normally open kat sini, so ini sebagai minus. So begitu juga normally close. You akan ada normally close, katakan ni plus masuk. So this one dia punya keluar. Normally open ni dia ada dua terminal. Satu untuk terminal masuk, saya tandakan sebagai plus simbol. Satu lagi terminal output, saya tandakan sebagai minus simbol. Ada tolak ni. So begitu juga untuk normally close dan juga coil. Okey, coil ni A1, A2 nampak? A1, A2. Saya pakai pen lain lah. Ambil warna ni So ni A1, A2 So maksud dia A1 ni, okey, katakan terminal kat sini A1. So here will be, saya rasa kat bawah ni A2. So A1 ni katakan ni plus masuk. So this one minus. So A1, A2 ni your punya coil. Nanti saya akan tunjuk maksud dia yang ni. Okay, so yang control terminal yang saya kata tadi, dia ada normally open, normally close. Maksud normally open dia ada plus terminal sebagai masuk, minus keluar. Yang ni pun sama. Lepas tu dia ada coil. Coil ni dia ada macam kat sini dia tandakan sebagai A1 dan juga A2. Maksud dia A1 ni plus, A2 tu minus. Okay, so nanti saya akan detailkan macam mana dia punya operation. Okay, yang ni dia punya accessories lah. Kalau you nak tambah normally open, normally close, mungkin you punya control diagram tu dia you nak tambah dia punya algorithm ni kan. So you kena put another extra auxiliary contact ni. Dia ada tambahan untuk control terminal untuk normally open dan juga normally close. Okay, ni bersama. Okay, yang ini untuk overload relay, thermal overload relay. So thermal overload relay ni adalah sebagai kita punya protective device. Sebab you nak protect you punya, contoh you nak protect motor ataupun you nak protect contactor, so you kena ada peranti pelindung. Peranti pelindung maksud dia ni bekerja kalau this. Okay, so dalam ni sebelum tu, okay, yang ni dia ada 3 terminal lah. Red, yellow, blue ni sebagai your punya power circuit. So nanti yang ni pula nanti dia akan pergi pada sambung ke pemotor. Tu motor. Sorry dah tulis pun tak proper kan. So maksud dia red ni, katakan ni R1. So this one be R2. Yang ni R2. So Y1. So this one Y2. B1, B2. So maksud dia kat dalam ni dia ada switch. So switch tu keadaan asal dia adalah normally close. Maksud dia literally lengkap. Tapi bila berlaku katakan you run the motor awak carry very high load, dia overload. Maksud dia beban dia terlalu tinggi. Contoh you letak TV ke apa, CRT TV dekat you punya conveyor, tiba-tiba tersekat ke apa kan. So bila dia tersekat, so nanti you akan draw very high current pada you punya 3-phase system nak pergi ke motor. Sebab motor tu paksa untuk produce very large torque untuk menggerakkan conveyor you kan. So bila dia jumpa situasi macam tu, your current tu tinggi. So bila current tinggi, nanti dekat dalam ni kita boleh set yang ni. You tengok pada this knob. Okay, pada knob ni, ni knob ni. So sebenarnya you boleh adjust you punya you adjust the current limit. The current limit. Maksud dia katakan you tengok motor awak, dia punya spec dia, the maximum current yang dia boleh pergi is 10 ampere. Maksud dia kat situ you boleh set you punya current limit, mungkin you letak tinggi sikit. 10 ampere tadi, mungkin you kali dengan 1.5. 1.5 kali ganda. You tak boleh letak ngam-ngam 10 ampere. You letak mungkin lebih daripada 50%, 1.5. Mungkin dia dapat 15 ampere. So katakan masa you run the motor, tiba-tiba ada keadaan overload ataupun short circuit ke, so then current awak dia akan potentially higher than 15 ampere. Mungkin dia jadi lebih daripada 15. So bila dia masuk dia dekat dalam ni, nanti dia akan detect. Dia detect,
So nanti bila dia detect, nanti dia akan putuskan your punya letak. So your punya contactor tu dia akan trip lah. So dia akan make it your punya contact tu dia jadi open. So dia akan putuskan letak. Dia nak protect your punya motor dan juga your punya contactor. So kalau tak, you tak ada this device, so nanti mungkin your punya motor, dia punya winding tu akan terbakar. Begitu juga your punya contactor. Okay, so dekat thermal overload relay pun dia ada dua bahagian. Satu power terminal. Power terminal, satu lagi control terminal. Power terminal tu yang ni lah. Red, yellow, blue. R2, Y2, B2. Control terminal, kat sini you tengok. Kat sini dia ada tulis normally close. This is normally close. Yang ni normally open. Dia ada coil je. Coil tak ada, sorry. Dia tak ada coil. Sebab dia punya operation normally open dan close. Dia akan berlaku keadaan sebaliknya bila dia sense current yang besar kan. Maksudnya yang lalu pada red, yellow, blue tu pergi kepada terminal output ni, bila dia jumpa current tu reach beyond dia punya current tu beyond the 15 ampere, dia punya current limit. So nanti dia akan buat keadaan sebalik. Normally open, yang ni dia akan jadi close. So normally close ni dia akan jadi open. Okay, so nanti kita tengoklah dia punya operation. Ini tak perlulah cerita. Okay, yang ni timer. Timer ni sebagai nanti dia akan dia ada coil. So ni pun sama. You ada power terminal, you ada control terminal. Dia hanya ada control terminal saja. Yang ni only have control terminal only. Control terminals. So nanti dia ada normally open, normally close. Satu lagi dia ada coil. Dia ada coil. So bila you coil tu macam kalau tadi contactor tu A1, A2. Maksud dia bila you lalukan current pada coil timer ni, so your punya timer tu akan start count. Dia punya masa dia. So daripada 0 second dia akan kira. Nanti katakan you boleh set kat sini. Yang ni kita guna untuk star delta nanti. So katakan nanti star delta ni initially your punya connection is star. Then you set masa dekat timer ni, you letak katakan 5 second. So bila your punya masa tu reach 5 second, so nanti dia akan switch daripada star connection to delta. Nanti kita boleh set dekat sini. Mungkin dekat knob ni sini. Ni, this knob. You boleh adjust. Maksud dia nanti dia punya jarum ni nanti, jarum kat sini nanti dia akan point pada 5 second kat sini. So nanti masa awak dia nanti bila you energize the coil, katakan coil timer ni kat sini. So ni coil katakan ni A1, A2. So you lalukan current pada this coil, current tu akan flow masuk dalam ni keluar. Kan? So your punya timer akan start count dia punya masa dia. So nanti jarum ni akan bergerak lah. Dia bergerak kan. Sampai 5 second yang you set ni. So nanti dia akan membuatkan your punya connection motor tu daripada star, dia akan jadi delta. Nanti kita akan cerita detail lah kejap lagi. Okay, yang ni dia punya pin out information ya. You tengoklah dia ada normally open, ada ni coil macam saya cakap tadi, ada coil, ada normally open dan juga ada normally close ni. Dia tengok kat sini. Kalau normally close, this dia tengok ni terminal ni. Dia ada open dan close. So this is your coil. Ini coil. So yang warna merah ni coil awak. Coil pada timer. Kalau you nak make sure your punya your punya timer tu start to count, you kena energize coil. Maksud dia you kena lalukan current pada terminal. Kat sini terminal 2 ni terminal 2 dan juga terminal 7. Okay, kalau you buat perform modul ni dekat lab, you akan nampaklah benda ni. Tapi nanti jangan risau, kita dah buat simulation model, nanti you boleh cuba faham dia punya konsep dia. Okey, yang ini MCB, ini macam dekat rumah lah kan. Dia nak detect very high current. So kalau ada apa berlaku dekat your punya motor, dia short circuit ke your punya connection, so your punya circuit dia akan trip lah, dia akan open. So maksudnya dalam your punya motor starter, you akan ada dua peranti pelindungan. You ada two protective devices. Satu thermal overload relay, satu lagi adalah ni MCB. Okay. Alright, ni tak payah tengok. Habis DOL. Okay, kita pergi yang the first part. Semua boleh ikut? Ada ke tidak orang ni? Kita rehat kejap. So ada apa tak faham nak tanya? Sebelum saya pergi cerita explain untuk operation ni, the first part ni, part 1. Okay baru first time jumpa ajar. Tak jumpa pun orang ni macam mana. Jumpa kat alam maya je kita. Dah memang ditakdirkan kan kelas kita ni.
Kita online lah sampai bulan 12 ni. Kalau tengok yang baru tu sampai bulan Disember kita akan beronline. Okay, semua boleh Bagi berehat jap. Alhamdulillah. Okay, kita pergi untuk part yang pertama. Sekejap, saya nak pergi yang ni. Saya nak tunjuk pakai yang ni ke? Boleh juga tunjuk kat sini ni. Ataupun saya guna whiteboard je. Yang ni. Kalau saya rasa saya tunjuk kat whiteboard. Supaya saya boleh conteng dia. Okay. Saya tutup ni jap. Ni keep kan? Keep. Saya buka whiteboard sekejap. Okey, kita pergi untuk part yang pertama. Dah pukul apa? 9.40. Kalau nak berehat, kita rehat dulu. Jangan risau. Boleh kata betul. Macam mana boleh teruskan Saya akan terang betul-betul, cuba fahamkan betul-betul. Lepas ni, korang buat kelas sendiri je. Saya tak payah buat kelas, tak apa. Tapi saya ambil attendance. Macam student diploma, dia orang dah faham lah, saya tak perlu terang lah. First session ni dia orang dah okey, lepas tu dia orang boleh bincang sesama sendiri. You boleh guna platform apa-apa pun. Nanti you bincang lah, kita buat group nanti kan. You ada kumpulan, you ikut kumpulan yang sama you buat dalam kelas Dr. Hakimah dengan Dr. Zul sebelum ni. Satu group berapa orang? 4 orang. Buat 4 orang pun okey. Okay, kita pergi untuk part yang pertama DOL. So direct online. Yang ni yang paling simple sekali. Okay. So kalau you tengok pada circuit ni, first kali you kena identify yang mana power circuit. Ni power circuit. Saya tulis banyak kali lah Yang ni control circuit. Okay, control circuit ni yang nak mengawal kita. So you kena ingat mungkin awak ada antara awak yang tertanya, kenapa nak susah-susah nak hidupkan motor kan? Nak onkan you punya conveyor tu bergerak. You onkan switch, motor tu pusing lah. Kenapa nak kena ada contactor? Kenapa nak kena ada thermal overload relay? Kenapa nak ada MCB semua kan? Kenapa nak ada bahagian ni control circuit kat sini ni? Yang belah kanan ni. Macam apa? Kenapa kita nak complicate kita punya circuit? Kenapa tak senang susah sangat kita buat switch je? Kita onkan switch tu, dia tutup terus run motor. Kenapa? So tak boleh Sebab kalau you buat macam tu, contoh dia you so nanti katakan you macam switch gear kan. You sambung motor, katakan motor awak, kalau motor saiz kecil tak apa, katakan motor awak run 100 ampere. Awak berani ke nak onkan switch tu? Masa dia keadaan buka, motor tu tak pusing, tapi lepas tu awak nak tutup dia punya macam switch gear tu kan. So nanti dia akan keluar sparking tau. Sebab dia current ni, motor tu sebab dia saiz besar, watt dia besar, dia akan demand very high current untuk dia mula untuk menggerakkan motor. Sebab motor tu you kena ingat, dia sebelum ni dia standstill, dia pegun. So bila dia nak start to run, dia nak start to rotate, biasanya current dia akan besar, dia akan ada inrush current. So maksud bila you nak tutup tu, betul-betul nak close, nanti dia akan keluar macam api, sparking. Awak nak pergi pun tak berani. So that's why kita kena control on-off operation tu daripada jauh. Maksud you kena ada control circuit. Maksud you punya litar control circuit, you boleh tarik wire tu pergi dekat, katakan you ada operator room kan. So you duduk kat bilik tu jauh. Tapi you punya power circuit berhampiran dengan motor, dengan plan awak lah. So maksud you boleh control dari jauh. You tekan push button je. So selamat, push button dia main single phase je. Tapi dekat power circuit, dekat motor, dia main 3 phase. Current kat sana besar. So that's why you tak boleh simply letak satu switch je untuk run the motor. You kena ada this circuit. Ni nama dia direct online. You kena ni lah. Terpaksa lah kita nak buatlah litar-litar ni kan. Tapi tak adalah kompleks sangat So maksud dia dekat sini, kalau you tengok from this diagram, so power circuit ni yang warna ni lah, kabel kita yang warna red, yellow, blue. So kat sini you akan ada 3 MCB. Nampak MCB awak kat sini ni, dia ada 3. 1, 2, 3. Satu lagi MCB yang ni, 4. Untuk control circuit. Sebab dekat control circuit juga, you kena ada protective device, MCB. You tak boleh pakai untuk power circuit saja. Okay, yang ni MCB. Okay, the first part. So yang second part is, second part ni, contactor. This is your contactor. Kenapa dia ni? Kenapa besar? Ya, cuma nak padam. Saya pernah lupa dah ni. Dah lama tak pakai ni. Okay, contactor ni, contactor. Contactor.
C1 ni contactor. So contactor keadaan asal is normally open. Okay, yang lain, okay, yang ni thermal overload relay. NEOL thermal overload relay. You punya protective device tadi yang MCB, yang kedua tu overload relay. So keadaan asal dia is normally close. Dia akan tutup. Tapi bila berlaku high current, so dia akan trip. Litar awak kat sini akan jadi litar buka. So this is your motor. Contoh you pakai ni induction motor. Okay. Okay, apa lagi? Okay, ni power circuit tak ada masalah. Okay, kita nak run the motor, kita nak start rotate the motor. Motor ni kita nak start untuk pusing. Okay, so you kena tutup switch ni. Maksud dia contactor normally open pada C1 ni, you kena close. Ini you kena tutup. You kena tolak ke sana. So macam mana you nak buat tutup? Okay, you kena faham konsep contactor ni. Katakan saya boleh illustrate macam mana operation of the contactor. Saya tulis kat sini, contactor. So seolah-olah katakan you ada, ini katakan ada teras besi lembut ataupun solenoid. So ini saya buat warna hijau lah ni. So ini kenapa dia buat bulu besar ni? Dia punya dakwat dia besar ni. Okay, ni dia punya lilitan. Saya buat 3 lilit. So dalam praktis lilit dia bukan 3 kali, mungkin 100, 1000 kali kan. So ni dia punya simbol coil. Okay, this is your coil. Ini coil So coil awak dia ada A1, A2. Nampak? Kalau you tengok pada yang foto contactor yang saya tunjuk pada slide yang terdahulu, dia ada A1, A2. This is your coil terminal. Ni coil terminal. Saya tulis coil lah. So maksudnya dalam MATLAB nanti saya tandakan sebagai coil plus dan juga coil minus. Saya tulis plus minus. Ni plus, so here minus. Okay. So dekat solenoid ni, so dia akan jadi magnet sekiranya you lalukan current pada winding ni ataupun beletan ni. So katakan you akan ada satu lagi, ambil warna apa ni? Kenapa dia ada 3 warna ni? Okay ni So katakan you ada macam apa benda nak pakai ni. Ni contact kot Ni contact. So di mana kat sini dia ada tempat pegang dia lah. Dia ada pegang kan. So kat sini you ada spring. Ni katakan kat sini dia ada satu platform lain lah. So maksudnya spring ni dia akan tolak you punya lever ni you punya tool apa benda tu kan. So dia akan tolak. So maksudnya keadaan asal ni dia akan buka. Ni jadi open. Ni open So dia tolak ke atas. So pada kontak ni nanti dia akan bersambung dengan, katakan saya buat garis putus-putus ni. So kat sini katakan you ada switch. Okay ni Yang ni you punya power terminal. Katakan yang pertama, yang ketiga. Ni. Saya boleh illustrate lah macam mana operation dia. So this one asalnya adalah normally open. Saya buat switch macam ni lah. Yang normally open So this is normally open. So bermaksud yang ni dekat mana? Ni terminal ni output terminal. So ini input terminal bagi ni red, yellow, blue. So ni katakan R2, Y2, B2 Ni buatlah R1, Y1, B1 So this is your ni contact ni C1 ni. Contact C1 ataupun switch C1 yang dekat sini, dekat bahagian ni. So satu lagi you kena ingat ini power circuit ni, this is your power terminal ataupun saya tulis ni power terminal lah ni, power terminal ataupun dekat contact C1. So you ada satu lagi which is apa benda? Ni you ada control terminal. Kita lagi faham dah ni. So control terminal ni dia ada normally open, normally close. Maksudnya yang ni katakan yang atas ni normally open. So ni NO katakan ni NO plus. So this one NO minus. Dan juga you ada normally close. Normally close dia kena tulis dia punya garis ni kat bawah. So dia contact So asalnya dia contact. So this one NC normally close plus. Plus ni menunjuk pada terminal masuk. So minus ni terminal keluar. Okay, nampak Dan satu lagi dia ada apa lagi? Normally open ada ni je kan? Ada lain lagi tak? Contactor dia ada normally open, normally close dan juga contact. Okay, ni saja. So nampak. So okay, maksud dia operation dia ni dia punya, katakan dia ada batang lah kat sini yang garis putus-putus ni, dia akan menolak. So yang ni dia akan tolak ke bawah. So yang ni dia akan buatkan kalau you katakan you energize the current awak flow. You lalukan current ni. Maksud ini daripada single phase ni, single phase. Live neutral daripada sini. Blue to neutral. Maksud dia katakan saya buat VBN lah VBN. Maksudnya ni B
Neutral. So litar awak jadi lengkap, maksud dia akan lalu pada coil. Coil ni kat mana? Kat sini. Ni coil. Ni coil. Maksud dia yang ni A1 plus. So this one is A1 minus. So bila you lengkapkan current tu, maksud dia litar awak lengkap, current akan flow pada this coil. Ini, yang warna hijau ni. So then your punya teras besi lembut ni dia akan jadi magnetic field. So dia akan induce magnetic field. So dia ada flux lah. Flux banyak lah keluar kan. So dia akan membuatkan your punya contact ni dia akan turun ke bawah. Nampak? Dia akan turun ke bawah. So maksudnya ni akan jadi close. Dia akan ditutup. So bila dia tutup, maksud dia your punya batang besi ni dia akan menolak. Ni akan push. Yang ni pun akan push. So maksud dia ni asal ni normally open. Dia open. Litar tak lengkap. Motor awak tak run. Tapi bila you energize the coil, litar kat sini dia akan tertutup. So nanti current akan flow daripada red, yellow, blue sini, dia akan pergi kepada motor. Motor awak akan start to run. So maksud dia dekat normally open, dekat control terminal ni, normally open akan jadi close. Dan normally close akan jadi open. So yang ni asalnya tutup dan dia akan jadi sebaliknya. Daripada close jadi open. Itu dia punya operation dia. Binaan dalam contactor. Macam ni lah kita boleh illustrate macam mana dia punya operation. Okay, ada apa nak tanya? Macam mana? Okay. Dia saya kena alamak, kenapa dia macam ni? Saya kena cerita detail bahagian ni. Bila awak faham betul-betul yang ni, nanti yang part kedua, forward river dengan juga star data nanti lebih mudah lah. So untuk first part ni saya kena cerita detail. Okay, so macam mana dia punya operation? Okay, macam mana dia punya operation? Okay, ni tadi saya cerita pasal contactor. Okay, saya cuba add gambar lain lah sebab yang atas tu dia dah berserabut dah kan. Okay, ni dah pukul 9.50. Dah hampir sejam. Kalau nak rehat boleh bagi tahu. Kita buat kelas satu hari ni pun tak apa. Yang lain tu dia tak start tak apa. Kita buat dulu. Nanti dah hujung-hujung nanti sibuk kan dengan student final year nak buat video, nak present projek dia lah lagi, student IDP lagi. Itu pasal saya bagi dulu briefing supaya lepas ni awak dah boleh bergerak. Tak susah pun. Boleh enjoy buat benda ni. Okay, kita pergi untuk macam mana nak discuss dia punya operation. So yang ni saya lebih cerita macam mana nak cerita dia punya operation. Dia punya principle operation. Ini kena faham betul-betul. Mungkin ada daripada awak ni dah pernah buat ni. Principle operation of DOL. Okay, so kita tengok betul-betul. Okay, so dalam kes ini, ini power circuit, ini control circuit. Okay, asalnya motor awak tak berpusing sebab your punya C1 ni dia open. Ini open Selagi you tak press the start button, selagi tu your punya contactor pada C1 sini, boleh nampak cursor saya? Okay, dia akan jadi open. Okay, so macam mana kita nak start rotate the motor? So you kena tekan start button, you kena tekan dulu. Maksud you kena press this button. Ni you tekan, saya tanda macam ni. So you press. You press the start button. So once you press, you boleh imagine you press the button. So you kena ingat dekat button ni dia spring tau. Ni saya buat spring ini. So bila asalnya dia buka sebab spring tu akan menolak you punya contact tu ke atas. Tapi once you press, you punya button yang warna hijau yang saya tunjuk pada slide terdahulu tu kan, button warna hijau tu you tekan, you akan rasa macam spring kan. So then you make it dua terminal tu contact. So mean you punya litar akan jadi lengkap, nampak? So saya tanda dengan warna hijau pula So ni warna hijau. So bermaksud so you punya litar ni kita ambil pada phase B ni. Maksud dia untuk control circuit ni, bahagian control circuit ni, kalau you perhatikan, kita ambil supply dia daripada satu phase. You boleh ambil phase R boleh, yellow boleh, blue boleh. Tapi untuk this case dia ambil phase B. Dia ambil satu phase je. Dia tak boleh kejap ambil phase B, kejap lagi bahagian ni ambil phase Y, tak boleh. Dia satu phase je kita ambil. Maksud dia ni daripada 240 volt ni. Contoh B ke N 240 volt. So then dia current you, bila you tekan start button, contact, so mean your current dia akan membenarkan mengalir. Nampak dia mengalir. Dekat MCB dia lalu, lepas tu dia akan lalu pada overload relay. Stop button awak close ingat ni normally close, dia akan close. Dia memang dah tertutup. Okay, start button pun you press tadi kan. Dia akan lalu, then dia akan energize your punya coil. Nampak? Ini A1 plus tadi dengan A1 minus. Maksud dia lalu pada solenoid tadi tu So then dia akan lengkap pergi kepada neutral balik. Nampak? Kita andaikan untuk saya describe dia punya operation, kita assume B dengan N tu macam DC current dulu.
Maksud dia current awak flow daripada B pergi pada neutral. Hakikatnya dia adalah current yang current AC current. Dia berulang-alik. Okay, so maksud dia you punya litar jadi lengkap. So maksud dia coil awak dah energize. So bila coil energize, so kena ingat bila ada arus yang lalu pada coil contactor, so automatically yang normally open, yang control terminal tu normally open dan normally close, dia akan jadi yang sebaliknya. Maksud dia C1 ni, you tengok C1 ni kan C1 kan. So maksud dia yang ni akan jadi tutup. So this one will be close. Okay. So apa bunyi tu? Gangguan bunyi. Okay. So ni normally open dia akan jadi close. Maksudnya yang ni daripada normally open, so dia akan pergi kepada close. Okay, benar So dan yang ni pula ada C1 kan. Sebab ni relate dengan ni. So ini akan jadi litar tutup. So ini akan jadi daripada normally open, so dia akan jadi close. Betul tak? So apa lagi ada tak C1 lagi? Tak ada. Itunya yang ni coil energize, C1 kat sini open jadi close, contact kat sini open jadi close. So dia akan jadi sebaliknya. Okay. So yang ni dia akan jadi litar tutup ni. Okay, you kena ingat dekat you punya push button, bila you tekan, you press the button. Tapi then takkan you nak tekan sepanjang masa kan. You kena lepaskan dia, you release the button. So nanti you punya button pada start terminal ni dia akan jadi open. So current awak tak boleh flow pada this branch, dia tak boleh lalu pada sini. Betul tak? Sebab ni spring ni akan membuatkan contact tu dia tertolak ke atas. Maksud dia akan jadi open. Daripada close tadi dia jadi open. Tapi coil awak still energized, motor awak still running, current still flow ni dekat power circuit ni. Sebab apa? You ada ni this part, nampak? Dia ada alternative part untuk current tu dia flow. Current awak tadi instead of dia lalu pada this branch, sekarang ni dia tak boleh, dia jadi open circuit. So saya boleh padam macam mana saya nak padam ni? Ada tak warna putih? Warna putih tak ada ataupun saya pakai ni pemadam. Yang ni dia tak ada dah ni. Current dah tak boleh lalu pada sini sebab dia jadi open balik. So ini dia dah tertendang. Dia tertendang keluar. Merah, mana merah tadi dah hilang lah. Boleh ni. So ini dia akan jadi open balik. So current awak sekarang dia akan flow pergi pada bawah. Nampak? Dia akan lalu sini. Sebab apa yang ni tutup? Sebab sebelum ni litar atas lengkap. Coil awak energize. Bila coil energize, yang sini normally open kan asal dia akan jadi close. Dia jadi close. So yang ni akan tenang balik sebab you release the button. Tapi kerana you punya coil still energized because of ni ada alternative part ni. Sebab yang ini dia pegang. Ini nama dia kita namakan sebagai holding operation. Holding operation. Maksud dia latch. You punya keadaan tu dia akan latch. So maksud your current tu instead of dia flow dekat start ni, tapi start tak boleh sebab dia jadi open, tapi dia ada laluan alternatif dekat bawah ni. So then you punya coil akan still energize dan you punya contact pada open ni dekat sini ni dia akan still close. Maksud dia your motor keep running, dia akan still rotate. Nampak Okay. So saya lupa tadi dalam masa current tu flow dekat sini, dia pun akan lalu pada yang ni. Run light awak akan menyala dan indicate your motor is running. Nampak? Motor is running. So kita ada indicator light nak menunjukkan motor tu tengah berpusing. Okay, boleh faham Itu macam mana kita nak start run the motor dengan kita press the start button. So bila press the start button, litar coil akan energize, tapi momentarily your start button tu dia close sebab you kena release the button. Tapi your punya motor is still running because of dia ada alternative part. So sebab yang normally open pada C1 dekat sini, dia jadi close. Nampak? So dia akan pegang, dia akan ada holding operation. Di mana your punya coil tu dia still energize. Okay, boleh faham Okay, so katakan you nak stop the motor. Bila you nak stop the motor, maksud dia you kena tekan button ni. Maksud dia tekan button ni. Maksud dia stop button awak daripada normally close, dia akan jadi open. Sebab yang ni katakan you ada spring ni ada spring kan. So asalnya kalau you tak tekan, dia memang tutup. Sebab spring tu akan menolak contact tu untuk membuatkan litar awak antara dua terminal ni jadi contact. Dia lengkap lah. Tapi bila once you press, sebenarnya you putus litar. Maksudnya bila you buka je, walaupun sekejap, automatically your punya coil ni nanti dia akan de-energize. Dia tak akan energize.
So that's why you punya normally open ni, C1 ni dia akan kembali kepada keadaan asal. Dia akan jadi open circuit. Start button memang you tak tekan. So means bila coil awak tak energize, so you punya contactor kat sini dia akan jadi open lah. Dia akan buka balik. So motor awak dia tak dapat supply, litar tak lengkap, dan dia akan stop run. Dia akan start to rotate. Sebab untuk stop dia tekan sekali je. You putus sekejap je, dia akan automatically dia akan putus everything. Dekat power circuit tak lengkap, dekat control circuit pun jadi litar tak lengkap. Okay, boleh faham So saya dah cerita macam mana nak start the motor, you nak stop the motor. So satu lagi bila berlaku keadaan overload condition di mana your punya current is very high. Maksud current yang lalu kat sini very high. Katakan you run the motor ni, katakan you buat macam ada ni motor ni pusing, dia angkat beban yang besar kan. Katakan beban ni macam mana buat ni dia angkat beban besar lah. Ni M. Mungkin dia letak 1000 kg. Tiba-tiba suddenly you put benda yang lebih berat kan. So bila dia nak angkat you punya objek ni dengan beban yang besar, so dia punya rotation akan jadi perlahan. So maksudnya dia demand high current. So current awak tiba-tiba kat sini dia akan jadi tinggi. So kat sini kita dah set dia punya current limit, dia detect, means your punya current tu exceed beyond the limit. So nanti dia akan buatkan you punya overload relay tu jadi open. So situasi tu berlaku kat sini lah. Maksud dia kat sini bila dia detect high current, yang sini normally open ni. Ni overload relay ni normally open ni. So dia akan jadi close. So bermaksud trip light awak ni akan menyala. So yang ini pula normally close kan? Dekat sini. So dia akan jadi open. So yang ni dia akan putus. Coil awak tak energize, yang ni akan jadi litar buka. Okay. So ada 3 benda yang saya explain tadi. Nak start the motor, stop the motor. So bila berlaku keadaan overload condition. Okay. Di mana pada ketika yang case yang ketiga tu overload relay awak akan bekerja lah. Nak putuskan litar. Okay, ada apa nak tanya? Hebat ni. Cepat. Penat cakap ni. Cik baik buat alert ni depan raya. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak demonstrate menggunakan MATLAB. Saya tunjuk macam mana cara dia, nanti you senang faham. Yang penting you kena faham operation yang yang pada diagram ni. Satu lagi you kena ada ability macam mana you nak describe dia punya operation based on ni diagram ni. Diagram ni diagram standard Kalau you tengok, you pergi kat kilang, you buat practical nanti, you tengoklah. Nanti technician tu tunjuk. Ni diagram ni memang samalah yang you akan jumpa. Dia punya drawing tu. So daripada situ you boleh pandai baca. You boleh explain kat dia orang apa bila tekan start button apa berlaku, apa itu holding operation. Macam mana start button tu dia dah open tapi you punya coil tu still energized. Yang tu you kena tahu macam mana nak describe. Sebab dia ada laluan alternatif tadi tu. Yang normally open pada C1 tu dia jadi close. Okay. Apa lagi? Kalau ni dah okay, kita buat yang part tu. Saya rasa boleh ni. Hari ni cerita 3-3 part pun boleh ni. Pukul 10, sejam lagi ni. Nak berehat dulu pun boleh. Kita ambil forward reverse. Mungkin saya mungkin kita buat minggu ni. Saya cuba explain 2 part. Star Delta mungkin minggu depan. Lepas habis saya cerita part yang 2 ni, saya akan demonstrate macam mana you nak buat. Apa tugasan awak lah untuk awak perform this lab menggunakan MATLAB. MATLAB tu saya harapkan you cuba install sebab saya tahulah dia punya size file tu agak besar tapi kita dah tak ada cara lain lagi dah. Kalau worst case you ada kumpulan katakan 4 orang, mungkin wakil daripada kumpulan awak tu dia dah boleh berjaya install MATLAB tu. Nanti you gunalah platform apa-apa, you bincanglah antara awak. Tapi kena contribute lah, masing-masing kena inilah take part lah. Tapi sebaik-baiknya masing-masing cuba buat secara individu. Nanti you pilih mana yang terbaik, yang tu you hantar. Kalau untuk yang diploma saya, diorang dah buat semua 3-3 part tu, nanti diorang hasilkan satu video. Saya rasa you pun sama kena buat video. Di mana video tu tak perlu panjang, mungkin dalam 15 minit, 10 minit ke. Tapi you kena cerita untuk 3-3 part.
Sebab masalah dia, kalau kita nak, macam saya instructor kan, pensyarah, nak evaluate awak, sebab kat situ dia ada rubrik nak test you punya understanding, you kena ada ability to describe the operation. Lepas tu kita nak tengok macam mana cara you buat penyambungan. Kan? Kalau nak buat secara online, maksud dia you macam kita buat penggiliran kan. Okay, ini kumpulan pertama, sila demonstrate you punya kerja. Nanti you share you punya screen. Lepas tu you tunjuk lab awak. Nanti dia jadi tak smooth. Lepas tu dengan internet slow lah apa benda kan. So cara yang saya rasa yang lebih baik adalah you record offline you punya penerangan. You ambil lah giliran kan. Ni kawan ni ambil dulu. Lepas tu cerita part tu, cerita part 3. Lepas tu you record, nanti you bagi video tu. Mungkin publish kat YouTube ke. Nanti kita akan evaluate based on your punya video. Tu pasal saya kena bagi tahu briefing ni awal-awal minggu ni. Selepas ni you dah boleh, you faham, you dah boleh, you tahu apa benda you nak buat, you akan teruja untuk buat sendiri, nak buat cepat. Daripada dia masalahnya kalau student tu tak tahu apa nak buat. Okay, kita proceed pada part 2. Part 2. Okay, ni part 2. Part 2. Okay, part 2 is forward reverse. Forward, FWD, reverse. Okay, untuk forward reverse. Okay, kalau kau tengok sini dia punya data dia lebih kompleks lah berbanding dengan yang simple DOL tadi. Sebab kat sini you ada 2 contactor. Satu contactor untuk forward, satu lagi contactor untuk reverse. Maksudnya ni C1, here will be C2. Ada 2 main contactor. So contactor ni macam biasalah. Keadaan asal dia punya contactor dia is normally open. Semua contactor ni normally open. Ada 6 ni. Okay, then C1 ni, sorry. Okay, dia bukan C1 ni, nama dia forward, satu lagi reverse ni. So dia punya coil forward dekat sini. Ni coil untuk forward. So this one is coil for reverse. So yang warna hitam saya buat coil. Ini coil warna hitam. Okay, dia so maksud kat sini dia ada A1 plus, A1 plus, ni A2 ataupun buat plus minus lah. Ni samalah, ni A1, A2 Okay. Okay, dan juga lekat contactor tu juga. Okay, kat sini contactor dia tak label sebagai C1 C2, dia buat FR. Maksud dia lekat contactor forward, dia ada normally open ni normally open. So this one is normally open. Untuk forward, here will be normally open for reverse. So yang ni pun sama, dia ada normally close for reverse, dan dia ada normally close for reverse. Sorry, forward. Cakap tak betul lah. Okay. Macam saya cakap tadi lah, lekat connector you kena first kali you kena classify. Yang mana power terminal, yang mana control terminal. Power terminal lekat red, yellow, blue. Control terminal lekat bahagian control circuit. Dia ada normally open, normally close, ada coil. Okay, so sekarang ni yang lain so sama. Cuma dia ada pertambahan contactor. Daripada 1 jadi 2. Okay. Okay, so sekarang ni katakan you nak start run the motor. Katakan first kali kita nak buat motor kita berpusing dalam arah. Ni katakan you punya motor. Ni saya lukis dia punya cross section of your rotor. Katakan kita buat counter clockwise. CCW. CCW tu merujuk kepada forward. Forward biasa dalam saya punya kelas modern electrical drive tahun 4 tadi kalau you ambil counter clockwise tu, forward rotation merujuk pada counter clockwise, arah lawan jam. So bila kita nak start rotate motor tu dalam arah lawan jam, so benda pertama sekali you kena turn on your punya forward contactor kena turn on. Okay, ini saya padam lah. Confuse pula C1 C2 ni. Okay. Ni saya okay, maksud dia first kali you kena turn on forward. Forward ni you kena turn on. Maksud dia yang ni you kena make it close. Here also close. Dia tiga-tiga terserentak lah close. So you nak buatkan contactor forward ni close, you kena tekan start button forward. Ni dia tulis. Ni sorry, dia kena tulis start forward ni. Start mana tulis ni forward. So yang ni start ataupun saya buat start F lah Kan takut confuse pula. Start F. So ni start reverse. You kena tekan button ni dulu. Yang ni you kena press. Saya ambil warna merah. So you kena press this button. Yang start yang ke atas ni you kena press. Yang bawah ni you tak boleh press. You kena ingat you tak boleh tekan serentak. Start untuk forward dan reverse dia tak benarkan. So once you press, so mungkin means this contact akan jadi close. Dia akan tutup. So bila dia tutup, okay, then dia akan current tu akan flow pergi pada, saya ambil warna hijau dia akan flow daripada blue phase ni lalu. So yang ni memang close, yang ni pun memang close. So yang ni pun tutup, then dia akan lalu pada normally close reverse, dan dia akan energize pada coil forward. Dan dia akan lengkap ditawak pergi pada
Neutral. So kita assume yang ni DC current. Okay, so nampak So kenapa yang ni close? Sebab dia normally is close because current you tak flow pada coil reverse. Yang ni dia open. Yang ni pun open. So kebiasaannya dia akan tutup. Itu pasal namanya normally is close. Dia tutup. So maksud dalam kes ni bila forward coil awak energize, so yang ni akan jadi litar tutup. Ni bahagian sini akan jadi litar tutup. So then motor awak akan start rotate sebab supply awak dah flow. Dia akan pergi pergi pada motor. So motor awak akan pusing dalam arah lawan jam. Okay. So samalah. Bila you tekan start button, then you release the button. So yang ni akan automatically dia akan jadi open. Maksud yang ni akan jadi litar buka ni. Ni current dah tak boleh flow pada this branch, tapi dia boleh lalu pada branch bawah ni. Sebab apa dia lalu branch bawah ni? Sebab sebelum ni current awak lalu dia energize this coil. Kan? So yang ni daripada normally close, normally open. Yang ni normally open ni dia akan jadi close. So that's why yang ni dia akan tutup. So walaupun yang ni dia jadi litar buka, sebab you release the button, tapi your current can flow through this branch. Dia akan lalu sini. Dan juga dia akan lalu pada ni, running light ni. So running light ni dia akan indicate your motor is rotate in forward direction ataupun counter clockwise. Okay. Nampak Itu fungsi ni. Itu fungsi this branch ni. Untuk buatkan apa? You nak apa? Enablekan holding operation supaya you punya coil tu still energized. So bila coil energized, so maksud kontak dekat sini dia akan tutup lah, sentiasa tutup. Dan motor awak akan still running dalam keadaan counter clockwise. Sama macam penerangan yang tadi. Okay, so katakan sekarang ni you nak reverse, you nak rotate reverse ni. Reverse, katakan saya ambil warna merah pula reverse. Reverse maksud dia clockwise, arah jam. So you punya shaft ni, kerantar retas ni, you nak pusing dalam arah yang bertentangan. Sekarang ni diikut jam. Ni shaft awak So macam mana cara dia? Sekarang motor awak tengah forward counter clockwise. Tapi lepas tu awak nak pusing arah berlawanan. Contoh application ni, katakan you ada motor. Ni motor awak. Ni motor. Ni shaft awak. Macam tadi itulah. Ni shaft fikir saya buat panjang sikit. Dia nak angkat something kan. Macam lifter lah kan. Mula ni beban awak, objek. You nak angkat. You shift up. Kan. You lift up benda tu. So maksud dia dalam kes ni mungkin you pusing arah. Saya bagi example. Katakan you pusing arah apa? Counter clockwise. So dia naik ke atas. Lepas tu you ada sensor dekat sini. Kat sini you letak sensor. Sensor tu akan detect kan. So bila dia nampak objek tu sampai dekat level dia, so motor tu mungkin berhenti ke, lepas tu dia kena pusing arah yang bertentangan. So beban tu dia turun ke bawah balik. So maksud dia kena pusing dalam opposite direction, arah yang bertentangan untuk bawakan objek awak tu turun ke bawah. Kat situ dia punya application lah, forward and reverse. Okay, so sekarang ni macam mana you nak tukar arah putaran motor? Okay, so dalam circuit ni, you tak dibenarkan untuk, katakan motor awak sekarang ni pusing dalam keadaan forward, counter clockwise. Then suddenly you nak change dia punya direction pergi pada reverse. Tak boleh. Sebelum you nak ubah arah, you kena stop the motor. Motor awak kena berhenti dulu. Betul-betul dah berhenti, baru awak tekan button ni, reverse. Okay, ni saya padam dulu. Mungkin saya lukis litar lain ke macam mana ni. Okay, saya lukis litar lain lah. Tak apa. So nanti mungkin saya, kalau nanti saya boleh cuba print screen ke gambar ni, letak dekat dalam file ke apa. Okay, ni untuk forward reverse kan. Okay, betul. Okay, so sekarang ni kita nak buat dalam keadaan apa tadi? Clockwise kan, clockwise arah jam. Ni reverse reverse. Ataupun clockwise. So bermaksud sebelum you nak tukar arah rotation motor tu daripada forward ke reverse, you kena stop the motor. So button ni you kena tekan. Nampak? Stop button you ada satu je, tapi start ada dua. Ni start ada satu. Ni satu untuk forward, satu untuk reverse. Ada dua, tapi stop awak ada satu je. So you kena stop the motor ni. You tekan. So maksud dia kat sini, asalnya kat sini dia ada spring kan untuk buatkan dia close. Tapi bila you press the stop button, dia akan jadi litar buka. So bila litar buka, coil pada forward ni dia akan stop to energize. Maksudnya dia tak ada current flow pada coil forward. So bermaksud yang ni dia akan jadi balik normally open. Yang ni open lah. Okay. So you kena stop the motor. Maksudnya bila you tekan stop button ni,
litar awak pada control circuit, dia akan jadi litar buka untuk keadaan forward dan juga reverse. Semua jadi litar buka. Dia nak pastikan betul-betul motor awak tu berhenti daripada berpusing. So bila motor awak dah katakan ni you punya speed kan. Tadi forward, ni katakan saya label sebagai waveform speed, ni masa. So sebelum ni you rotate forward. Dia positif lah sebab dia above zero. Then bila you nak tukar kepada reverse, you kena make sure you kena tekan, katakan you tekan stop button dekat sini, dekat point ni. Then motor awak kena berhenti dulu. So bila your speed dah reduce to zero, ni dah katakan 0 RPM. So pada ketika ini baru you boleh tekan ni button ni. Yang ni baru you boleh tekan. Start button untuk reverse. Asal dia open, bila you press dia akan close. Yang ni akan tutup. So bila you tutup, current awak akan flow. Ni. Current akan flow daripada blue phase ni. Sorry, apa keluar macam ni? Ya, back. Okay, dia akan flow. Ambil warna hijau ni. So then dia akan lalu sini. Yang ni close sebab ni apa? Dia dah tutup balik kan. Stop ni dah tutup balik sebab you dah lepas. So then dia akan lalu pada this branch. So ini akan lalu sini. So yang ni pun dia normally close sebab yang ni tak energize. Dia akan kembali kepada keadaan asal, ditutup. Dan dia akan energize the coil reverse. So then dia akan lengkap pergi pada neutral. So dalam masa sama yang ni pun dia akan pecah pergi pada light ni. Reverse light awak akan menyala. Okay. So bila your punya coil is energized, dekat sini energize, dia energize. Energize. So means yang ini bila dia energize pada coil, tengok macam illustration yang saya tunjuk dekat atas tadi tu. So normally open kat sini dia akan jadi close. Ini akan jadi close. Maksudnya normally open dia akan berubah jadi close. So dia akan jadi litar tutup. Dia akan pegang ni. Sebab start button ni takkan you nak selama-lamanya you nak press. Then you release. So dia akan jadi litar buka. So bila jadi litar buka kat sini, yang ni akan open circuit. So your punya current akan flow pada this branch. Alternative path ni. So dia pergi kat sini dan juga run light. Reverse light. Okay. Sama aja. Cerita macam DOL. Cuma kat sini you pakai dua contactor. Satu untuk start, satu lagi untuk reverse. Okay. Boleh? So bila you nak stop, maksudnya motor awak sekarang ni tadi saya lupa. Motor awak ni tadi dia betul-betul berhenti. Lepas tu you tekan start untuk reverse kat sini. Dan dia akan pusing dalam arah yang bertentangan. So maksudnya speed awak jadi negatif. Dia negatif lah. Yang atas ni positif, yang bawah ni negatif. Ini dia punya waveform. Profile untuk speed. Okay. Lepas tu kalau you nak berhenti, you tekan stop button yang satu ni saja. Maksud bila you tekan, litar awak, control circuit litar awak akan jadi litar tak lengkap. Dia litar buka. So maksud dia coil pada forward dan reverse tak energize. So means you punya contactor dekat sini, dia akan jadi open. So motor awak akan stop lah to running. Okay. So yang macam overload relay sama cerita dia. Bila dia jumpa inrush overload high current, so nanti dia akan trip lah dia punya contactor tu pada overload relay. Okay. Okay. Ada apa nak tanya? So, untuk hari ni kita cuma cerita untuk 2 part saja. Bagi faham betul-betul. Dah 10 suku, 10, 17. Okay, so saya nak tanya. Litar yang kita ada ni, dia ada safety tau. Kalau you tengok, dia tak membenarkan kita untuk press start button untuk forward dan reverse serentak. Ini bentuk bagusnya. Siapa yang design sikit ni? Maksud dia, yang start forward dengan juga start reverse, kan? Dia tak allow awak untuk tekan kedua-dua button ni. Kalau berlaku macam tu, dia ada masalah. Sebab you punya contactor pada forward sini dan juga reverse ni, you punya contactor ni yang open ni, dua-dua tu close. So bila berlaku macam tu, dia boleh menyebabkan you punya circuit jadi short. Kalau you trace betul-betul, nanti you tengok lah. Red ni mungkin pergi pada yellow, dia patah balik kat sini. Dia tak pergi pada motor. So bahaya. Meletup ni kan. You punya MCB tu akan trip. Kalau you trace betul-betul, you bayangkan lah, kalau 6 contactor pada forward dan reverse ni, 3 pada forward, 3 pada reverse. Bila you katakan you tekan start forward dan reverse tu, you tekan serentak. Maksudnya contactor yang 6 tu, dia akan tutup. So bila dia tutup, so nanti kalau you tengok, you trace betul-betul, nanti you akan perasan ada 2 phase ke 3 phase, nanti dia akan short.
So benda tu dia tak benarkan berlaku. So you tengok kat sini dia ada safety. Kalau you tengok kat sini kan, contoh lah kan. Katakan mula-mula ni you tekan start. Start button you press. You press kan. Maksudnya yang jadi close sebab. Okay, ini saya tak perlu lukis lah. Lita awak dia akan jadi complete daripada blue ni. Saya tulis jugalah. Saya lukis kat ni, dia tutup, dia lalu sini, dan dia complete pada neutral kan. Begitu juga pada forward light. Tapi mengatakan sekarang ni dia tengah pusing dalam arah lawan jam, forward. Tapi suddenly, mungkin awak punya technician baru masuk kerja kan, dia tak tahu. Dia tiba-tiba dia tekan button ni. Button ni dia tekan. Ini dia tekan. Boleh tak motor tu tiba-tiba dia suddenly ubah arah? Maksud dia seolah-olah awak cuba, tadi forward ni dah contact, ni dah tutup dah ni. Dia jadi counter clockwise ni. Tapi yang technician tadi tu, dia baru masuk kerja, dia tekan start button untuk reverse ni. So dia nak buatkan yang contactor dekat reverse ni pun turut sama contact. Maksudnya ada dua tu, ke-6 contactor tu dia jadi close. So tak boleh sebab apa? Bila you press start button untuk forward, nampak ini you tekan. So tengok forward kat sini dia energize kan. Ni energize kan. So bila dia energize, so you tengok pada this branch untuk reverse. So ni bahagian reverse Ni reverse So ini forward. So you perasan kat sini, dekat forward ni, coil ni bila dia energize, dekat sini dia ada forward juga tau. So ini adalah normally close kan. Tapi bila once this coil is energized, forward coil is energized, so normally close ni akan jadi open. Nampak? So yang ni akan jadi litar buka. Dia akan ke bawah. Ini jadi litar buka ni. So bila dia litar buka, you tekan lah berapa lama pun, kan? Macam mana pun tekan kuat-kuat ke, tekan lama-lama pun, your punya coil pada reverse ni, coil ni, dia tak akan energize. Sebab apa dia tak akan energize? Sebab yang ni dah jadi litar, yang ni jadi litar buka, open. Nampak? Daripada close, dia akan jadi open. Sebab coil awak kat sini dia dah energize sebelum ni. Sebab you tekan button ni dulu, dia energize. So bila yang ni adjust, so yang ni normally close, dia akan jadi open. So ini jadi open ni. So bila dia open, you tekan button ni pun, litar awak, dia tak akan membuatkan current tu flow pada reverse coil. Reverse coil awak tak akan energize. So bermaksud bila reverse coil tak energize, so yang ni dia akan sentiasa open lah. Dia akan still open. Dia tak akan jadi litar tutup. Nampak? Itu dia punya, macam dia ada safety lah kan. Consideration. So kalau you nak buat dia pusing reverse, macam saya cakap tadi, you kena stop the motor first. Maksud dia you kena tekan button ni dulu. You kena putuskan litar control circuit awak ni. Ni control circuit semua ni. You tekan stop button. So bila motor awak dah betul-betul reduce to zero, baru you boleh tekan ni. Nampak? Yang ni you dah lepas, dia jadi close balik. Bila you tekan ni, dia akan close. So then yang ni pun dia dah kembali pada keadaan asal sebab yang ni dia tak energize. So then you akan energize the coil reverse. So reverse awak energize, so yang ni akan tutup. Nampak? Ni tutup. Okay, nampak? Sama jugalah. Katakan initially you buat motor tu pusing dalam keadaan reverse. Tapi suddenly yang technician yang baru masuk tu tiba-tiba dia nak tekan untuk start forward. So tak boleh. Sebab yang ni dah energize. So means normally close pada reverse ni dia akan jadi open. You tekan button start ni kan untuk energize forward, untuk buatkan contactor forward ni turn on, tak boleh sebab yang ni dah jadi litar buka. Sebab ni ada ni reverse normally close. Okay. Cuba faham kalau ada yang tak faham tu nanti you boleh playback video yang kita record ni. Saya rasa awak dah boleh nampak lah. Okay, ni penting juga ni. Macam saya ajar sebelum ni student diploma. Dia orang technician memang kerja dia orang ni. Esok awak engineer kan, BAKB kan. Jangan technician lebih pandai daripada kita sudah. Okay. Alright. Ada apa nak tanya? Macam cakap seorang-seorang pula ni. Dah lah tak nampak muka seorang-seorang. Muka saya seorang nampak ni. Tak ada, boleh. Okay, dah pukul berapa dah? 10.30. 1 jam setengah dah Okay lah tu. Dengar saya membebel kan. Okay, so ada apa nak tanya? Tak tanya So sekarang ni saya tunjuk apa task yang you kena buat. Okay, saya tunjuk MATLAB je saya rasa yang ni saya share screen dekat mana. Saya tunjuk dekat okay ni saya buat kat sini lah. Saya ada guna 2 monitor ni. Okay, yang ni saya tunjuk. Okay, yang student dekat bahagian file tu kalau you tengok,
Saya tunjuklah sekejap macam mana nak buat ni. Stop sharing. Saya rasa awak dah tahu dah ni. Okay, dekat Microsoft Teams ni, nanti you akan ada bahagian ni. Ni kan, file ni kan. Okay, dekat ni simulation file. Ni saya bagilah dia punya slide presentation saya ni dalam PDF. So ni lab sheet. You cuba bacalah, fahamkanlah. Tapi kita tak implement exactly sama macam arahan dalam lab sheet ni. Sebab saya minta awak untuk buat video nanti. Nanti saya terangkan apa benda yang you kena buat. Okay, simulation file you boleh ambil daripada sini Dia ni student version. Kalau you ada jumpa yang ada penyambungan lengkap tu, kena bagi tahu awal lah. Dah bagi jawapan tu. Ini ada 3 part 1, 2, 3. Okay, you boleh buat untuk the first 2 part dulu. DON dan juga forward reverse. Okay, you boleh download. Nanti you boleh test. So make sure bila you buka file awak, you akan jumpa keadaan dia macam ni. Saya share sekejap. Saya nak sekejap Saya share screen yang satu lagi. Okay, nampak Nampak MATLAB? Betul kan MATLAB kan? Boleh. Alhamdulillah. Sekejap. Apa pasal dia pelik? Okay, ni pergi sini sekejap. Ni saya tutup dulu. Sabar. Mana MATLAB ni? Okay, ni MATLAB. Okay, so MATLAB ni dah nampak. Saya tunjuk yang first part ni student version. So MATLAB ni tak rugi kalau awak install. Nampak macam saya punya permintaan ni macam nyusahkan ke apa kan. Tapi penting lah benda ni MATLAB ni awak akan pakai sampai awak tahun akhir ni. You jumpa kelas control, power system, power electronics, modern drive. Baik awak install awal daripada tahun 1 ni. Dan satu lagi kita ambil yang dah berbayar bukan yang pirate. Kalau pirate ni tak syok lah nanti pakai. Okay. So katakan Lita yang student version ni, dia katakan saya tunjuk untuk the first part. Saya tunjuk screen kat sini pula. Ataupun saya tunjuk screen lah. Sorry. Saya share screen yang ni lah, senang. Okay, ni part 1 DOL. Okay, nampak? Okay, kalau you tengok Lita yang student version, dia tak lengkap Saya ada bagilah discount Ini connection saya dah ready. Okay, you kena tengok you cuba fahamkan lah. Ataupun identify part yang mana bahagian control circuit ke, power circuit ke, dia punya device. Okay, yang ni tengok ini dia punya, katakan ini daripada utility company lah kan. Dia supply 3-phase system, nampak? Dia ada red, yellow, blue. Ni apa pasal ada Lita kat sini ni? Saya rasa macam tak ada sebelum ni. Siapa yang sambung ni? Okay. Nanti you check yang ni you kena buang kalau you faham drawing yang saya bagi dekat atas ni, ini. You cuba trace balik. You faham konsep Terpasal kita bagi you punya task untuk buat motor starter ni menggunakan MATLAB simulation. Kita kan university technical kan. So nampaklah ada elemen technical sini kat sini kan. Kita gunakan simulation Lepas tu kita boleh simulate. Itu yang bagusnya. Okay, so maksud dia, kalau you tengok untuk bahagian depan ni, so ini daripada utility company TMB. So dia katakan dia supply 240 volt. Ni you boleh double click kalau you nak faham. Ni nampak, saya set ni 240. Dia minta peak kan, maksudnya 240 kali dengan set 2 So you dapat 339 240 ni in RMS. Sebab dia minta dalam peak amplitude. So you kena kali dengan set 2 So frequency 50 Hz. So samalah untuk phase lain. Tapi yang ini kita set beza fasa ada 120, 240 Itu je beza. You boleh belajar sendirilah. Okay, then you tengok ini daripada ni you tak perlu risau. Yang ni MCB. Nampak saya dah label kat sini, nampak? Penat saya design ni MCB. MCB ni ada 4 ni. Kalau you tengok 1, 2, boleh nampak cursor saya? 1, 2, 3, 4. So yang the first 3 ni untuk power circuit. Kan red, yellow, blue awak ni nak pergi ke motor ni, power circuit. Okay, yang satu MCB ni single ni, yang ni untuk control circuit. So maksud dia you boleh identify. Yang ni yang 3 ni dekat sini. A+, B+, C+. Keluaran dia A-, B-, C-. Nampak? Yang ni untuk yang 3 ni. So yang single ni daripada yang bawah ni. Saya tandakan sebagai A+2, A-2. Okay, kalau you tengok pada diagram kita ambil phase P kan untuk control circuit ni. Ni P. 1 MCB, yang 3 MCB, nampak? So ini 1 MCB. So yang ni kita pakai blue phase. Tapi untuk case yang gambar ni, MATLAB ni, saya pakai phase A.
Kalau you nak sama pergi pada phase B pun boleh lah, phase C. Kita standardkan lah, kita pakai phase A. Kita ambil satu phase saja untuk kita nak power up kan kita punya control circuit ni daripada satu phase A saja. So nak buat connection senang je. Katakan yang ni, okay, sebelum tu saya tunjukkan dulu pengenalan untuk setiap device. So this is the contactor. Nampak? Ini macam mana rupa sebenar dia, foto dia. You boleh relate kan kalau you sempat masuk lab nanti ke? Sempat, insyaAllah sempat kot kan? Nanti bila dah habis PKP ni, you boleh tengok lah. Ini macam mana rupa contactor. So yang ni boleh tengok lah dekat terminal macam saya kata, dia ada power terminal, control terminal. So nampak So ni yang power terminal yang ni, A+, B+, C+. So plus ni masuk. Yang minus ni, A minus, B minus ni keluaran, terminal keluaran. So maksud dia, okay, yang ni control terminal. Dia ada coil masuk, coil minus ni coil keluar. Okay, ini NO plus, NO minus. Dia ada normally close minus. Nampak Dia ada satu pasangan untuk normally open dan juga normally close. Begitu juga dengan coil. Okay, yang ni untuk thermal overload relay. Saya rasa awak dah boleh faham ni. Sama juga dia ada power terminal ni, A, B, C. Dan juga ada control terminal, normally open, normally close. Ada masuk, ada keluar. Okay, lepas tu you ada motor. Motor ni model ni. Nampak ada gambar motor contoh dekat lab ni. Yang ni dalam 2 kilowatt. Tengok saiz pun kita dah tahu berapa watt. So ini motor model kita ambil daripada MATLAB toolbox dia. So yang ni you tak perlu usik. Scope ni tak perlu usik. Yang bahagian penyambungan ni pun tak perlu usik. Kalau nak faham, cuba fahamkan lah. Okay, so lepas tu kita tengok pada device yang lain. Dia ada stop button, start button, run light. Nampak Stop button. Okay, this is your stop button. Saya tanda warna merah. Okay, yang ni dalam model ni you tak perlu tahu. Sama lah macam tadi tu. Saya lupa nak cakap lah. You tak perlu tahulah design dalam ni. Ini saya dah buat ni. Tak payah. Ni bukan kerja awak. Awak punya kerja kejap lagi. Nanti awak cuma buat penyambungan je. Then awak verify penyambungan awak melalui simulation result ni kat sini. Dekat scope. Nanti saya tunjuk demonstrate. Pasal saya cerita hari pertama ni, you dah boleh buat sendiri dah. Okay, saya cerita balik. Saya lupa. Ni untuk stop button. Okay, stop button ni samalah. Dalam subsystem you tak perlu tahu macam mana model. Kalau berminat, you belajar sendiri. Okay, so cuma kena ingat okay, stop button dengan start button sini. You tengok kat sini dia ada switch tu. Macam mana you nak present push button tu kan. Kalau push button, kan saya lukis spring kan. Bila you tekan, nanti spring tu dia akan, sebelum ni dia tolak. Kalau push button dia tolak ke atas kan, dia close. Tapi bila you tekan dia akan jadi open. Lepas you release, dia akan close balik. Okay, so dalam MATLAB, saya tak jumpa model yang ada model seperti itu. Maksud dia ada spring, dia momentarily close kan. Sementara je dia close. Selagi you tak release the button. So apa yang you boleh buat, you boleh represent push button tu dengan menggunakan ni, rocker switch. Yang ni nama dia rocker switch. Kena faham ni. Ni boleh buat seorang-seorang ni. Okay, ni. So nampak kalau saya bawa cursor saya ni. Cursor saya ni kalau saya tekan atas, dia tutup nampak. Bila saya tekan yang ni, dia close. Maksudnya ditawak jadi close. So sebelum you start running the motor, you kena tengok you punya stop button kat sini. Kan close kan kat sini kan. Nampak ni close. So bermaksud sebelum you nak run start the simulation, you nak tekan play button kat atas ni. Yang play button kat atas boleh nampak play button kat atas ni. Run button ni. So you kena make sure your punya stop button, mana stop button dia? Stop button kat sini. So you kena make sure your stop button ni you kena tekan. Kalau dia macam ni dia open nampak. Nampak dia ada perubahan saya tekan. Ini close. Kalau you tekan ni dia open. Nampak? Maksudnya bila saya tekan dekat off, stop button ni jadi open. Kalau tekan atas, jadi close. So make sure sebelum you run the simulation kat sini, you kena make sure yang ni you tekan dulu. Sebab tengok pada diagram, stop button tu is normally is close. Nampak dia tutup. So nanti bila you run the simulation, dia ada indicator tau kat sini. Dekat display block. Ni nama dia display block. Display 1. Bila you run, nanti dia akan display value either 1 or 0. Kalau dia tunjuk nilai 1, bermaksud switch awak stop button ni close. Kalau you tekan macam ni, off, ini dia akan tunjuk nilai kosong. Maksud dia switch awak open lah. Data jadi tak lengkap. Nampak Okay, so you tengok dia punya penyambungan, dia ada stop plus kat sini, stop minus. Nampak? Yang ini untuk terminal masuk, plus, terminal keluar minus. So begitu juga untuk start button kat sini. So bermaksud sebelum you start running the motor, motor awak berhenti kan, stand still kan, sebab you belum tekan lagi. So make sure you tekan off dulu. Nampak ini on.
Yang ni off. You tekan off tu. Sebab asalnya litar kita adalah ni, normally open. So dia buka. So you kena off dulu. Yang ni kena off macam ni, off. Maksud dia bila you run nanti dia akan keluar nilai kosong. Kalau keluar nilai kosong maksud dia switch awak off ataupun open. Okay. So bila you nak start run the motor, you tekan dulu ni. Nak tekan ni. Nampak? So maksudnya litar awak seolah-olah awak represent, awak press start button tu, yang warna hijau tu awak press. Nampak? So bila awak tekan, then awak nak represent nak modelkan supaya you release the button. Maksudnya you lepas kan. You tak tekan lagi, you lepas kan. So then you tekan sementara je. Maksudnya bila you dah katakan you run daripada katakan kosong, dekat 0.2 second you tekan, lepas tu you off balik. Sorry. Ni you kena tekan hati-hati sikit. You kena tekan tepat betul. Nampak? You off. Maksud you on kan sementara je. You tekan on, mungkin dalam 0.1 second tu you off balik. So sebab kita nak represent keadaan situasi, kalau you masuk lab, you tekan push button, you tekan, you close, lepas tu you lepas, you open. Nanti you akan tengok dekat running light ni, dia akan still menyala. Maksud dia bila running light ni dia akan keluar nilai 1 lah. So maksudnya nilai 1 menunjukkan motor awak, dia keep running the motor. Motor awak still berputar. Walaupun dekat sini, start button awak kat sini nilai dia kosong. Menunjukkan yang ini dah jadi litar buka. Tapi dekat run light ni, ni run light ni dia akan indicate nilai 1. Menunjukkan motor awak sedang berpusing. Dia tengah running ni. Sebab apa dia running? Sebab you ada alternative pipe tadi. Dekat normally open apa tadi? Normally open C1 kan? Cuba tengok balik. Kalau tengok pada circuit ni, dia ada lalu pada this branch. Nampak? Dekat branch ni. Sebab yang ni akan dekat start button awak ni dia akan jadi open. Tapi your punya current still can flow through this branch. Nampak? Dekat C1 ni. Sebab yang ni jadi tutup. Dia akan still dia akan keep energizing the coil C1 coil. Okay, boleh faham So macam mana nak buat penyambungan? Saya rasa awak boleh nampak ni. Okay, katakan saya nasihatkan dulu. Awak boleh bincang sesama awak ataupun buat secara individu dulu. Nanti kalau siapa yang dah jadi, then you boleh bincang sesama sendiri. Boleh discuss dengan kawan lah, tunjuk ajar ke apa. Okay, katakan awak nak buat dulu. First kali saya nasihatkan awak buat yang bahagian power circuit dulu. Katakan ni A+, A- daripada MCB. Kalau tengok, kita tengok pada circuit diagram saya ada bagi panduan ni. Nampak So lepas MCB ni, maksud dia keluaran dekat sini ni, tengok cursor saya ni, yang ini 3 ni, red, yellow, blue, dia pergi pada masukkan coil C1 ni. Sorry, coil pula. Contactor C1. So bermaksud A- ni, nampak A- ni dia akan pergi pada, you klik pada terminal, pergi pada A+. Nampak? Boleh nampak Ada? Okay, ada. So kalau saya zoom in ni, saya tengok B-. Cara dia senang dia nak buat penyambungan. You klik pada terminal, you point you punya cursor. You point macam mana jadi macam ni? Okay, you point you punya cursor pada this terminal. Contoh dia B-. You klik, nampak dia akan highlight kan terminal tu. Then you bawa pergi pada cursor awak, pergi pada, you tak perlu hold tau klik tu. Awak lepas je. Then you pergi pada, you point you punya cursor pada terminal ni. Kan? Then bila you sambung kat sini, nampak dia akan bagi ni kan, line kan, suggestion line. Then you klik pada this terminal. Okay. Begitu juga untuk C-, lengkap. Okay ni. Ni macam nak bagi jawapan dah ni. Lepas tu make sure you arrange dia punya connection tu. Biar jangan nampak bersilang. Supaya senang untuk kita check. So ini bersama. Daripada contactor, dia akan pergi pada relay. Kalau you tengok pada diagram tadi. Daripada contactor keluaran ni, maksud dia yang ni A-, B-, C-, dia akan pergi pada masukkan pada relay ni. Thermal overload relay. Mungkin A+, B+, C+. So kalau tengok pada circuit yang bawah ni, so ni contactor, dia pergi pada A+ ni. Nampak senang je. Okay. So begitu juga yang ni. Ni saya bagi diskaun lah untuk first part. Okay. Boleh? Senang je. Minggu ni dah siap dah ni. Okay. Okay, cuba tengok untuk control circuit kita cuba fahamkan. Lepas ni tak payah buat kelas lah, saya masuk sekali je lah. Okay, MCB masuk sini, keluar sini. Nampak? So yang ni dia pergi, first kali dia pergi mana? Yang ni kan MCB keluaran MCB keluaran ni pergi overload. Ni normally apa? Normally close, betul tak?
sebab dia tutup. Yang ni normally open. Okay, katakan kita buat branch yang atas ni dulu. So daripada MCB, yang single MCB ni pergi pada normally close overload relay. Nampak So kita tengok dekat mana tempat dia. MCB. Okay, ni MCB ni. Ni MCB ni pergi kepada, you klik kat sini, lepas tu you cari. Mana thermal overload relay normally close kan? Ni, nampak? You klik ni. Bawah nampak proportional. Ni nak lukis-lukis gambar kan. Itu macam budak sekolah tadika je kan. Nampak? So bila dah normally close sini, so dia pergi keluaran ni. So ni normally close plus, masuk. Normally close minus. Normally close minus nak pergi mana? Dia tengok dekat sini. Ni normally close plus. Kan kat sini kan. Tengok cursor saya ni. So ini normally close minus. Keluaran dia untuk overload relay. So nanti normally close minus dia akan pergi pada start. Stop. Stop apa ni? Stop plus. Ingat plus tu masuk. Minus keluar. So normally close minus akan pergi pada stop plus. Okay, kat mana tempat dia? Okay, normally close minus. So yang ni normally close minus. Nampak? Yang ni kat sini normally close minus. Thermal overload relay. Yang bawah ni thermal overload relay. Okay. Dia akan pergi kepada, kalau you nak maximize, you tekan ni. Lepas tu you boleh cari. Tadi pergi mana? Stop. Stop plus kan. Stop plus ni. Senang ni. Lepas tu you boleh sambung. Okay. So nanti make sure bila, yang itu saya tunjuk untuk daripada sambungan terminal ke terminal. Macam ni terminal ke. Kalau you boleh juga buat sambungan daripada wire ke wire. Contoh Contoh wire ke wire, you klik wire ni. Klik je. Mana-mana lah you point you punya cursor pada mana-mana sepanjang wire ni. Dia dah highlight ni. Lepas tu you point pada, katakan you nak sambung daripada wire ke wire. Contoh wire ni. Tak boleh. Sekejap. Saya tak boleh. Saya rasa wire ke wire tak boleh kot. Mungkin daripada wire ke terminal boleh. Contoh dia daripada terminal ni. Contoh NO+. You nak sambung pergi pada wire. Nampak? You klik pada point you punya cursor pada this terminal. Klik. You tak perlu hold. Tak perlu drag ke apa. You bawa cursor pada sepanjang wire ni. Nampak? Klik je. Ataupun daripada wire ke terminal. Yang ni daripada terminal ke wire. Daripada wire. You klik. Then you lepaskan. You tak perlu hold. You point you punya cursor pada terminal ni. Contoh. You tekan. Nampak? Ni daripada wire ke terminal. You boleh arrange lah. Contoh you nak buat macam ni. You boleh susun. Atur. So make sure bila you bagi jawapan awak tu nanti, janganlah wire awak macam ni kan. Saya pun pening kepala nak check. Nampak? Dia bertindih. Jangan, ataupun buat macam ni. Bersilang-silang kan. So you kena susun properly. Contoh je macam dekat sini tadi tu lah kan. Jangan dia buat macam kejap ke sana. Kejap yang ni pula short macam ni. Kita pun susah nak check. So pasti ini ada markah kekemasan. Dari segi you buat arrangement of wire, kena kemas. Biar nampak profesional. Okay. Boleh So nanti you lengkap lita awak ni merujuk pada diagram yang saya beri ni, panduan ni, ataupun tengok pada lab sheet. Okay, kalau you tengok dekat sini saya dah sambung siap-siap dekat. You tengok dekat sini kan dia ada trip ni. Ni trip minus betul ni trip. Kalau minus keluar trip minus, ni run minus, ni coil minus. Coil minus yang ada minus ni untuk coil, run, light, trip light ni saya dah sambung siap-siap pergi kepada knot ni. Neutral point. Nampak? Ni trip minus, run minus. Satu lagi lekat coil minus ni. Nampak? Coil minus. Ni contactor C1 ni. Coil minus. So you tak perlu buat penyambungan lah. Maksud dia lekat bahagian sini kan dia ada return part pergi kepada neutral ni. Yang ni saya dah buatkan. Saya gunakan simbol knot ni. Knot 10 ni. Okay. Itu je saya nak bagi tahu. Untuk earthing pun tak ada. Yang ni tak ada earthing lah. Kita bukannya buat secara actual kan. Ada leaking current, leakage current ke apa kan. Dia tak ada ni sebab simulation je. Okay. So katakan you dah siap penyambungan. 10.42 sempat ke ni? Okay, saya nak tunjuk saya punya jawapan. Ini student version. Dia tak lengkap. Okay, kalau tengok yang instructor version, saya tunjuk example satu. Tengok ni. Saya, sebab video ni kan rekod kan. Nanti awak boleh pause ke video tu, awak boleh tengok macam mana. So saya dah hitamkan ni. Dia punya background ni warna hitam. Wire sebenarnya ada ni. Ni dekat sini ada wire ni. Nampak? Yang ada wire ni. Pandai tak? Tak nak bagi student ni. Okay. So katakan penyambungan awak dah lengkap.
Cuma kat sini saya background ni saya gelapkan ni supaya you tak nampak saya punya wire tu connection. Itu you boleh buat sendiri. Okay, katakan you dah siap penyambungan, you nak bagi puas hati penyambungan aku ni betul atau tidak kan. So ada cara macam mana you nak check. Okay, cara dia you boleh run simulation ni. Ni saya ajar macam mana nak run. You boleh tengok pada scope ni. Nanti dia ada scope kat sini. You double click scope ni, nanti dia akan keluar dia punya waveform. Saya tunjuk. Student diploma boleh buat, student degree mesti bolehnya. Okay, katakan berpandukan pada diagram ni, you tengok stop button bawah ni kan normally close kan? Macam saya cakap tadi lah. So you kena make sure stop button ni dekat bahagian ni you kena tutup. Ini you kena make sure dia kalau katakan asal dia off, you kena tutup dulu. Maksud dia on ni dia dah close. Dekat start button ni you kena open. Nampak you tekan off. So okay, so sekarang kita nak simulate. Okay, nak simulate, katakan you dah siap penyambungan, you tekan button atas ni. Nampak? Pergi run button, nampak tak cursor saya? Run button ni ada. Okay, lekat run button ni, okay, katakan saya run simulation awak ni. Kalau you tengok dekat bahagian sini, dia ada stop time tau. So simulation awak ni, dia akan run daripada 0 second sehingga dia punya end time dia is 1.2 second. Nampak? Bergantung pada you punya performance PC. Kalau PC awak low spec, dia lambat sikit lah. So maksud dia, masa dia nak run daripada 0 ke 1.2, katakan daripada 0 second tu motor awak off. Ni off sebab you tak tekan start button. So katakan you nak start run the motor, katakan pada masa 0.2 second. Saya ambil contoh. Dekat 0 ke 0.2 motor berhenti. Dekat 0.2 second baru you press this button. Tapi you press this button on sementara. Maksud dia you on, lepas tu you close balik. Sebab you nak represent keadaan actual condition kan. You punya push button, you press, dia close. Lepas tu you lepas, dia open. Maksud dia you kena tekan macam ni. Tekan. Alamak. You tekan. Lepas tu tiba-tiba sementara lepas tu you off balik. Nampak? Sebab maksud dia you release the button. Dan you akan dapati run light ni akan keluar nilai 1. Menunjukkan motor awak still running. So lepas tu motor awak akan berpusing lepas 0.2 second. Sehingga kan sebelum 1.2 tu lepas tu you nak stop motor. Maksud you kena tekan button stop ni. Ini you tekan stop, you off kan. So kita tengok motor kita akan berhenti atau tidak. Maksudnya motor tu kita boleh tengok berhenti. Nanti run light kat sini, nanti dia akan keluar nilai 0. Menunjukkan motor kita dia stop running lah. Okay, itu ni lah saya punya. Okay, so maksud dia nak demonstrate. Okay, so kita make sure yang ni on, yang ni off. Okay, saya start run. Okay, tengok Okay, kita start run the motor. Okay, saya tekan play button ni. Okay, kita boleh tengok dia punya progress kat bawah ni. Mula dia compiling. Lepas tu dia akan, okay, dia start run 0.04, 0.06. Okay, kat sini saya tekan, katakan dekat 0.2 saya tekan lebih kurang lah. Okay, saya tekan. Lepas tu nampak dia keluar 1 kan. Lepas tu saya off. Sebab kita nak represent, kita release the button. Kita lepas button tu. Dia akan jadi open circuit. Okay. Ni motor, tapi motor kita still running, nampak? Run light kita menyala 1 ni. Yang ni dah off. Start button dah off. Okay, lepas tu katakan kita nak stop run the motor. Okay, lekat button stop ni. Okay, ini saya off. Saya tekan yang ni pun tekan sementara juga. Dia spring tu tolak balik bila kita release. Bila kita tekan, dia open. Lepas tu kita lepas, spring tu akan tolak untuk close contactor tu balik. Boleh faham Awak kena ada ability untuk conduct the experiment. Nanti kita akan tengok dalam video awak. Macam mana nak tengok awak punya kefahaman. Maksud dia awak ada keupayaan untuk tunjukkan macam mana awak do the testing ataupun you conduct the experiment untuk tunjukkan you punya operation tu, penyambungan awak tu betul atau tidak. Tu. Di video ni awak boleh tengok balik. Okay, so bila you dah buat condition tu, you kena set masa you tekan start dengan stop tu kena betul lah. You kena pandai agak. Okay, kita tengok dia punya result. Okay, ini you bawa your punya cursor pergi pada scope ni kat bawah ni. Nampak scope ni. Then you double click. Okay, tengok result dia. Nampak So waveform atas ni adalah waveform current. Kalau you tengok ni dekat graf ni, saya tunjuk ni dulu. Ni kalau you nak faham boleh lah. Okay, dia ada 3 masukan ni scope ni. Yang masukan pertama untuk graf atas. Yang ini masukan kedua untuk graf yang kedua. Ini masukan ketiga untuk graf ketiga. Graf yang pertama akan plot current waveform. Nampak? IA, IB, IC. Nampak sini IA, IB, IC. Graf yang kedua, dia akan plot waveform off speed ni. Nampak? Rotor speed. Masuk graf kedua. Graf ketiga, yang ni saya tunjukkan dia punya keadaan switching status untuk stop button dan juga start button. Nampak
Yang ni awak boleh carilah kat mana saya cari, kat mana saya ambil S1 dan S2. Okay. Tak faham tak apalah, kita pakai je. So maksud dia nanti kita tengok pada scope. Nampak? Yang atas ni current waveform, 3 phase current A, B, C. So yang kedua ni adalah speed. Yang ketiga ni switching status awak. Nampak saya ada letak ni. Untuk stop button warna kuning, start button warna biru. So masa asalnya motor awak daripada 0 second, selagi you tak tekan start button, motor awak tak berpusing. Nampak speed awak kosong ni kat sini. Nampak speed awak kosong. So tadi saya tekan start button untuk start rotate the motor dekat around 0.2 second. Lebih kurang lah 0.2 second. So yang warna biru ni nampak? Ni warna biru ni. So once saya press start button yang warna hijau tu, saya tutupkan dia. So status dia berubah daripada kosong jadi 1. Menunjukkan start button awak close, litar lengkap. So then kita lepaskan balik. You lepas, maksud dia start button warna biru ni saya lepas, status dia daripada 1 jadi kosong balik, nampak? Dia jadi kosong. Tapi motor awak still keep running, nampak? Sebab speed awak masih lagi positif, nampak? So speed ni biasalah dia akan accelerate, nanti dia akan saturate pada dia punya rated speed dia. Menunjukkan motor awak still running. Okay. Begitu juga dengan current. Nampak litar awak lengkap sebab kontaktor awak pada C1 awak tu dia still close. Dia sentiasa tutup. Sebab ada holding operation tu, nampak? Current awak ada pengaliran. So biasa kalau you tengok kat sini, current ni masa starting dia akan ada inrush current. Current dia mula-mula dia akan jadi besar. Tapi bila you punya speed dia pergi kepada steady ataupun base speed dia, nanti dia akan reduce to nilai yang lebih kecil lah. Dia steady, nampak? So menunjukkan kat sini walaupun you punya start button tu you release, dia jadi open daripada 1 warna biru ni jadi kosong, tapi motor awak still berpusing, nampak? Dia berpusing. Selagi you tak tekan stop button. So stop button yang warna kuning, nampak? Stop button yang warna kuning ni mula dia close kan? Yang kat depan tu you normally close. Bila you nak stop the motor, you kena tekan stop button tu. Daripada close sebab spring tu tolak, bila you tekan dia akan jadi litar buka, nampak? Daripada 1 ni jadi kosong. Tapi then you lepas balik push button tu yang warna merah tu. So dia akan contact balik. So maksud dia status dia akan ubah daripada kosong jadi 1. So masa case ni yang motor akan stop running, nampak? Dia punya speed, dia punya current dia akan kosong. Maksud dia your punya contactor tu dia totally block the current untuk supply voltage or current to the motor, nampak? Current awak kosong. Ini 3 phase current ni saya measure pada motor. Begitu juga dengan speed. Kena ingat speed awak dia tak boleh immediately daripada base speed value ni, katakan 150 radian per second ni. Bila kita stop, tiba-tiba jadi kosong. Dia tak boleh, kan? Dia ada inertia. You tengok motor ni katakan saiz besar, dia ada moment of inertia. So bila kita stop, dia bukannya bila kita tekan button switch kita off je, dia suddenly dia off. Dia kena ambil masa untuk dia berhenti perlahan-lahan. Macam you katakan bawa lori lah kan, banding dengan bawa motor. Motor tu dia berhenti sekejap je. Kalau lori dia ambil masa untuk dia break kan, betul-betul dia slow down the speed. So sama macam situasi dekat sini. Jangan nampak pelik lah kenapa speed ni dia tak suddenly pergi zero. Sebab dia ada inertia untuk dia ambil masa untuk dia berhenti sepenuhnya. Okay? Boleh nampak? So you dah nampak maksud dia dalam you punya task awak, first kali you kena buat penyambungan. Sambung betul-betul, ada markah kat situ. So yang kedua, you kena tahu macam mana nak conduct the test. Maksud you kena tahulah nak set dia punya prosedur, macam mana you nak tunjukkan operation awak ni berjaya. Maksud dia you kena tahu macam mana bila masa nak tekan start button, stop button, kan? Lepas tu you based on result yang ada ni, you kena explain. Ada 3 bahagian je. So you kena buat untuk 3 part. Part 1, part 2, part 3. Saya rasa boleh. Tak ada masalah. Okay. Nampak 10.52. 8 minit lagi. Okay, saya tunjuk satu lagi. Contoh. Ni no. Okay, untuk forward reverse. One more, satu lagi. Forward reverse instructor. Sekejap je ni. Okay, yang ni saya tak perlu explain detail. Okay, kat sini dia ada 2 contactor Okay, 2 contactor, dia ada satu contactor forward, yang ni forward dan juga reverse. Okay, yang ni nak conduct dia punya test ni agak susah sikit. You kena dengar betul-betul. Okay, so dalam kes ni mula motor tu berhenti.
Bila you nak start rotate the motor, kata kita mau rotate dalam keadaan forward dulu, you kena tekan button ni. Nampak? Ni, start button forward ni. Yang ni you tekan. Lepas tu you lepas balik, you off kan. So motor awak akan pusing dalam arah lawan jam. So yang ni akan menyala, yang ni dia akan value dia akan keep nilai 1. Walaupun yang ni you dah release, you off kan. So then bila you nak ubah rotation, you kena tekan stop button. Yang ni you kena off. You tekan button ni. Yang ni you tekan. Okay, so bila you off, lepas tu you on balik. Sebab dia spring dia akan tolak sebab you release the button. So lepas tu baru you boleh tekan start button untuk reverse. Ni, reverse kat mana? Kat atas ni. Nampak ni. Ni dia ada start button forward bawah, yang ni start button reverse. So you tekan yang ni. Yang ni pun you tekan sementara je. You tekan on, lepas tu you tekan cepat-cepat off balik. Sebab you nak represent keadaan you release the button. So nanti dia akan keluar nilai kosong. Walaupun nilai ni kosong tapi your punya reverse light ni dia akan still menyala. Nampak? Dia ada 2 light. Satu untuk forward light, satu reverse light. So yang ni dia akan indicate value of 1. Okay. So then bila dah habis selesai, you nak stop the motor. You tak nak pusing forward reverse, you nak berhentikan motor, you tekan stop button. Ini pun you tekan sementara, you tekan on, lepas tu you tekan off balik. Sebab dia ada spring. Okay, so macam mana saya nak conduct this test? Okay, katakan penyambungan you dah siap buat, you nak verify penyambungan awak tu betul atau tidak dengan cara kita tengok dia punya waveform dia. So katakan saya press, okay, untuk forward reverse ni saya panjangkan end time tu kepada 2 second. Sebab dia ada banyak proses nak tekan ni. Kalau DOL tadi simple je, you just pusing je. Yang ni dia ada forward, dia kena berhenti, lepas tu you tukar reverse. Okay, katakan saya start dulu, tekan play button ni. So make sure start button kat sini kena on. Nampak dia on So this one is on. Okay, then dekat 0.2 saya on untuk forward. Start button forward saya on, lepas tu saya off kan balik. Saya kosong. Nampak di sini kosong, tapi dekat run forward light dia 1. Okay, nampak forward light 1. Maksudnya motor awak pusing dalam arah lawan jam, forward direction. Okay, then kita kena berhenti the motor. Saya off. Nampak? Saya off dekat stop button. Lepas tu saya on kan balik sebab dia jadi normally close. Kita release the button. So kita kena ambil masa sikit bila kita tekan off ni supaya motor tu, sebab dia braking, dia ambil masa untuk dia berhenti. Kan dia punya speed tu dia turun secara eksponen kan, perlahan-lahan kan. Katakan tadi kita tekan tadi 0.7, saya ambil 1.4. Okay, then baru saya tekan start untuk reverse. Yang ni pun saya tekan sementara. Saya off balik. So nampak dekat reverse light ni dia indicate value of 1. Forward dia tak boleh 1, dia tak boleh dua-dua on serentak. Okay. Okay, then katakan saya stop the motor. Ni saya stop. Okay, nampak? Dia ada banyak proses tu. Yang forward reverse ni dia susah sikit. Tapi untuk start delta, untuk part 3 nanti senang. Sebab dia tekan button tak banyak. Yang ni dia ada 3 button. Dia yang penting awak faham dia punya operation macam saya terang tadi tu dekat whiteboard, dekat software whiteboard yang saya terang tadi tu. Okay, kita nak tengok dia punya result. Sekarang ni dah complete running the simulation. Dia dah pergi pada 2 second, dia dah complete lah. Dan kita boleh tengok dia punya result. You nak verify penyambungan awak tu betul atau tidak, operation dia. You double click di scope. Okay, dekat scope ni dia ada graf atas current, graf kedua speed, graf ketiga ni switching status. Nampak? Initially your punya motor stand still. Dia pegun kan, dia tak berpusing. Tapi bila you tekan, okay, dekat graf ketiga ni, dia ada 3 status tau. Warna kuning untuk stop button, warna biru untuk forward, warna orange ni reverse. Nampak reverse ni dotted line ni, dotted line garis putus-putus. Okay. So mula-mula you stop, okay, yang stop button ni 1, maksud dia tutup lah, lengkap lah. Kita kena make sure dia normally close. Okay, yang ni button untuk start, kedua-duanya kita tak tekan. Okay, kita mula tekan untuk forward. Start untuk forward dulu, warna biru. So bila kita tekan start untuk forward, nampak warna biru ni dia bertukar daripada kosong jadi 1. So current akan ada inrush current sebab dia nak start run the motor, current dia akan besar kebiasaannya. So your punya speed dia akan jadi positif, menunjukkan motor awak dalam keadaan forward direction, counter clockwise. So dia akan saturate pada base speed kat sini. Okay, then you, sebelum you nak tukar reverse dekat bahagian ni, you kena stop the motor. Maksudnya yang warna kuning ni stop button ni. Mungkin you ambil masa sikit biar dia dah saturate kat sini, baru you tekan. Mungkin dalam masa around 0.8 second kan, you tekan stop button. Bila you tekan, sebab asal ni normally close, so bila you press dia akan jadi open. Ni kosong status dia open. Tapi bila you release, dia akan jadi close balik. Nampak? So motor awak dia current awak dia block, totally block sebab contactor, kedua-dua contactor akan off. Speed awak akan reduce, dia braking, dia slow down kan.
bergantung pada you punya inertia. Kalau inertia lagi besar, lagi lambat dia turun. So sekarang bila motor dah betul-betul katakan dia dah reduce to zero, baru you boleh tekan untuk ubah arah rotation dia pada reverse. Nampak warna orange ni. So mula-mula reverse ni memang kosong, then you press the reverse button dekat lebih kurang 1.5 second kan. Ya, dia jadi satu. Satu ni maksud dia close. Reverse normally open tu akan jadi close. So then your punya current dia akan dia ada inrush current, tapi speed awak dalam arah yang opposite direction lah. Dia jadi negatif. Menunjukkan dia jadi reverse. Rotation awak jadi reverse. Dia negatif. So ini samalah macam tadi tu. Start button to forward. Dia secara sementara, you release the button, dia akan jadi off. Tapi yang punya motor still running. Okay. Then katakan you nak stop. Sama macam case yang ini, you tekan yang warna kuning ni. Yang maksud dia yang stop button, you press. Sebab asalnya dia close, you press, dia akan jadi open. So dia akan putuskan litar. Okay, nampak? Boleh faham Alhamdulillah. Okay. Satu lagi saya lupa nak cerita. Kenapa you punya motor, kalau you tengok kan, litar ni, okay, saya tunjuk litar ni kan. Okay, saya tunjuk waveform dulu. Kenapa you punya direction of rotor, dia boleh berubah arah. Kalau yang kat sini dia jadi forward. Ini sebelah sini jadi reverse. Kalau awak tengok betul-betul jawapan, saya bagi jawapan terus lah. You boleh tengok dia punya current dia punya sequence of current. Nampak saya zoom dekat sini. Saya zoom horizontally nampak saya kena zoom wide juga supaya nampak lagi clear Okay, nampak dia punya sequence dia mula warna kuning. Lepas tu followed by blue color. Then followed by warna orange kan. Maksud dia yellow, blue, orange. Nampak? You ingat yellow, blue, orange. Ini untuk forward. Kalau you tengok pada reverse. Okay, kat sini Okay, reverse. Tadi apa? Blue, yellow, orange kan? Blue, yellow, orange. Blue, yellow, orange. You tengok blue. Tadi blue, yellow, orange sama juga Tadi apa tadi? Yellow, blue, orange kan? Okay, ini terbalik. Maksud dia apa benda yang swipe ni? Mungkin orange dengan blue dia terbalik. You boleh tengok lah dia punya sequence dia. So maksud dia punya tertib dia berubah. Contoh dia kalau forward dia A then followed by B 120 darjah, followed by C 120 darjah kemudiannya kan. Tapi bila nak tukar direction, nanti A, B, C tu dia tak jadi A, B, C, dia jadi A, contoh A, C, B. Nampak? Dua phase tu dia, sequence dia, tertib dia bertukar. Nampak? Itu membuatkan dia punya rotor tu, bila tertib current tu berubah, torque awak nanti dia akan jadi negatif. So bila torque negatif, that's why your punya speed akan jadi negatif. Okay, dia akan tukar arah. So itu cara dia. So macam mana dia boleh ubahkan arah arus tu? Awak tengok pada diagram ni. Kalau you tengok kat sini, you perhati betul-betul lekat contactor forward dan juga reverse. Okay, lekat contactor forward dia ikut sequence red, yellow, blue. Katakan red dulu 0 darjah, yellow followed by 120, blue followed by 120 daripada yellow. Nampak? Tapi bila, okay ni untuk forward. Dia punya warna pun sama, red dengan red, yellow dengan yellow, blue dengan blue. Tapi bila forward off, reverse pula ambil alih. So you tengok sequence blue ni disambung pada red, nampak? Yellow pula, okay, yellow maintain. Face kat tengah ni maintain. Tapi face yang depan ni, red disambung dengan blue. So nampak, itu cara dia ubah dua face tu. Dia punya sequence tu, tertib tu kita terbalikkan dia. Itu membuatkan dia punya motor tu boleh change dia punya direction. Okay. Okay, itu je. Penat ni. 2 jam cakap ni. Tepat pukul 11, 11.02 minit. Okay, ada apa persoalan nak tanya? Semua okey Berapa orang ni? Tengok. Apa saya tekan ni? Tekan mana tadi? Saya pun dah pening daripada ni. Oh, jap. Ni motor starter. Saya tak ada. Bukan macam tu ni. 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 Ni ada tak datang lagi ni? Dr. Zul pun tak datang ni.
Okay, so saya harapkan awak cuba fahamkanlah apa penerangan saya tu nanti. So nanti boleh buat persediaan. Awak bagi kumpulan, saya rasa ikut kumpulan yang sama macam Dr. Hakimah ataupun Dr. Zul buat. Satu grup berapa orang? Dua je. Dua je. Kita buat 4 orang lah. Kita buat 4 orang je, 4 orang. Boleh gabung grup. Maksimum 4 orang sebab kita kena buat video. You kena bagi-bagi kerja pandai-pandai awak lah. So boleh buat dulu penyambungan. Lepas tu awak boleh buat testing. Then you boleh verify penyambungan awak tu betul atau tidak dengan cara you tengok result pada scope tu. Cuba awak perform test condition dan cuba dapatkan result lebih kurang sama macam yang saya tunjukkan tadi. You boleh tengok, you boleh playback video ni. So bila dah dapat benda tu, so the next stage, you belajarlah guna software macam Cik Zul pakai apa, OBS ke apa benda kan. You pakai OBS software ke apa ke, ataupun software lain. Then you record lah screen tu. Then you boleh explain. Masukkan suara, you bagi tahu. So pastikan dia ada beberapa part yang you kena masukkan dalam video tu. First kali you tunjuk you punya simulation model macam tadi tu, penyambungan awak ni. Katakan you dah siap lengkap, you tunjuk penyambungan, mungkin you nak bagi secara ringkas kan. You terangkan operation dulu daripada circuit diagram ni. Maksudnya mungkin untuk part 1 ni you detailkan betul-betul lah apa maksud holdings operation tu. Maksud bila you start button tu you release, tapi you punya call tu still energizing kan. Sebab dia ada branch ni, C1 ni. So then yang tu you detailkan sikit untuk part 1. Lepas tu you dah cerita operation, lepas tu you conduct the test, you kena bagi tahu lah apa button nak kena tekan kan, kena masa yang sesuai. Lepas tu you boleh verify you punya penyambungan tu operation dan penyambungan tu betul dengan tunjuk keputusan simulasi kat sini, scope ni. Okay, then untuk part 2 you tak perlu detailkan sangat cerita pasal holding operation sebab benda tu kita dah test you punya understanding, you dah cerita pun kefahaman awak tu pada part 1. Okay, untuk part 2 you tak perlulah cerita benda yang sama, you cerita benda yang forward reverse apa yang beza dia. So macam mana dia boleh buat keadaan forward dan juga reverse, sequence current bertukar. Awak explain yang tu. Mungkin awak boleh tambah sikit dia punya safety consideration tadi tu. Dia tak membenarkan 2 button start forward dan reverse tu tekan serentak. So kat mana function dia? Nampak yang saya cerita tadi tu? Yang dekat normally close ke apa tu, forward dan juga normally close reverse. Awak explain benda yang lain. Okay, itu kita buat yang 2 part dulu. Okay. Alright, so kalau tak ada apa, kita boleh tamatkan kelas kita. Okay, ada apa-apa nak tanya? Boleh sambung beraya lepas ni? Minggu depan macam mana tu? Minggu depan kita buat jugalah kelas. Kita buat kelas apa kita buat star delta. Satu je. Star delta tu kita ni, tapi dalam masa yang sama mungkin awak boleh cuba dulu buat penyambungan tu. Pastikan masing-masing dah berjaya install MATLAB version baru. Jangan buat last minute kan. So sebelum kelas minggu depan tu berlangsung, awak cuba try dulu. So pastikan bila you ambil file daripada file Microsoft Teams ni, you try buka. Pastikan setiap block ataupun komponen tu dia define tau. Kalau you install MATLAB tu tak proper, mungkin ada produk yang you tak tick. Kan saya ada letak dekat gambar dekat Telegram tu ada 4 produk yang you kena tick. Dia ada Simscape, ada Simulink, mungkin ada Simscape Electrical, saya tak ingat lah. Apa lagi satu, saya tak ingat, ada 4. Kalau you tak cukup sifat, kan, you tak ambil yang 4-4 tu, so nanti bila you try buka MATLAB file ni, nanti you akan blok yang keluar tu dia tulis undefined, dia tulis pangkah. Maksud dia tak faham. So pastikan you install dengan lengkap lah. Bila saya tu version kena pakai version yang terbaru. So terpaksa. Kalau sebelum ni mungkin ada version yang lain, you upgrade lah. Okay. Okay. So yang lain ada nak tanya? Doktor, kalau dengar. Dengar. Okey. Dengar. Kalau nak tengok video ni balik, nak rujuk balik kat mana? Nanti awak bila habis meeting nanti, awak kena ambil masa tau. Sebab bila kita dah end meeting nanti, tamatkan meeting ni, so dia masa tu kita sebab apa yang kita record tu nanti akan masuk dalam Microsoft Stream ke saya tak ingat kot kan. So nanti dia ambil masa untuk dia save file tu. Sebab file ni mungkin besar sebab kita record ni 2 jam ni.
Mungkin awak ambil masa lepas setengah jam lepas ni, habis kita end meeting kita, lepas setengah jam tu you buka balik Microsoft Teams, you akan tengok dekat bahagian post meeting tu. Dekat situ nanti you boleh nampak ada video. Video yang record tu nanti you boleh playback. Tak ada masalah. Okay, so kalau ni boleh cuba dululah. Harap cubalah, kita settlekan cepatlah kan. Nanti minggu hujung-hujung ni macam-macam benda kan. Dah lah kita baru, masa kita dah dipendekkan ke kan, kuliah kita, lepas tu mungkin ada exam ke apa, macam-macam video assignment nak kena buat kan. So baik kita settlekan cepat. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpalah minggu hadapan untuk part yang ketiga Star Delta. Okay. Alright. Okay, tak ada apa, saya stop record. Okay, then this saya stop recording.